أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلى التعويل Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Ustaz, pagi ni kita sambung lagi sesi kita seterusnya. Saya pun tak sure dah tajuk mana yang saya nak bawa kan. Seperti yang tak apa mana-mana pun kan terima Ustaz, tapi seperti sekarang ni kan tengah hangat dengan isu Palestin kan, ada yang bertelagah lah antara Hamas ni, ada yang mengatakan macam Ustaz kan, kita orang awam ni kan yang mungkin kalau kita dah belajar kita tahulah mungkin dapat membezakan, tetapi kalau ada orang awam tu macam ada yang dah cop yang Muslim, ada lah Syiah, dah macam-macam lah Ustaz kan. Kalau Ustaz ada explanation. Kenapa tak dengar? Hello. Syida sangkut ke? Ataupun memang saya saja yang... Boleh dengar Ustaz. Kak Puan Syida. Tak apa. Puan Syida sangkut tadi. So boleh sambung ayat tadi. Puan Syida kena unmute. Okey. Semalam sepatutnya saya serah kepada Ustaz lah nak bincang tajuk apa pagi ni kan, sebab saya rasa topik yang hangat sekarang ni berkaitan dengan isu Palestin. Jadi kalau sebab kita pun pengajaran kita sirah kan, sirah tu termaktublah memang sirah kita memang tujuannya untuk pada muslimah, tapi dengan situasi yang melanda dunia hari ini, kot-kot Ustaz ada ilmu nak disampaikan untuk kita lah kan, untuk kata lebih rasa macam confidence lah apa yang berlaku masing-masing dengan pilihan masing-masing, tetapi biarlah kita dengan ilmu yang membimbing kita apa yang kita buat pilihan sekalipun Ustaz. So kat sini saya serahkan macam kepada Ustaz, silakan. Okay. Bismillah. Ini pun saya sambil buat tulisan terakhir untuk slide saya. Tak apa. Terima kasih Puan Syida, dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang bersama dengan kita pagi ini. Seperti yang Puan Syida sebut, saya pun adalah ready untuk sahabiat untuk pagi ini. Cumanya bila bermula dengan soalan yang artikel yang Puan Syida panjangkan pada saya, dan pula Puan Syida pun datangkan satu realiti yang dikemuncak ataupun ketika isu Palestin ni dah semakin hangat, dia macam menimbulkan beberapa soalan yang apa saya nak sebut existential. Biasa kan manusia bila dia dah lama menghadapi satu masalah, sedangkan dia bermula dengan dia yakin, dia semangat, tapi bila lama-lama dia jadi menimbulkan soalan-soalan yang basic balik. Dan antara soalan basic yang akan kita tanya adalah kenapa kalaulah 7 hari bulan tu tak berlaku? Itu soalan yang akan ditimbulkan sekarang bila kita tengok hasilnya macam tak berbaloi kan. 11,000 nyawa yang dah melayang hari ini nampak macam tak berbaloi untuk berlaku 7 hari bulan dan sebagainya lah. Dan kita akan mula menyalahkan Hamas, menyalahkan Al-Qassam dengan apa yang mereka buat. So itu realiti yang berada di depan kita sekarang, dan saya tak tahu adakah jemaah Ahsanu Amala dah ada sesi Palestin ataupun belum. Dan saya pun ada buat sesi saya tu kan. Siapa yang dah ikut mungkin akan nampak redundant sikit, ada beberapa benda yang saya dah sebut, tapi saya adjust untuk sesuai dengan pertemuan kita ni lah, dengan topik yang khusus. Saya letak je lah 5 dalil untuk faham Palestin, dengan tujuan kita kembali melihat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, panduan dalam sunnah dalam memahami realiti yang ada di depan kita sekarang, yang realiti tu agak complicated lah. Kita kena
menerima dulu realiti yang soalan-soalan dan kegoyahan itu muncul ada sebab yang legit untuk dia muncul. Maksud saya, tak boleh nak menyalahkan orang-orang yang mempersoalkan benda-benda tu. Itu realiti. Dan saya pun, saya ada saya punya small circle saya, yang kami dalam tu tanyakan soalan yang susah-susah untuk kami nak jawab sendirilah. Dan saya pun bertanyakan soalan yang sama. Maksudnya, ni saya sajalah nak kacau perempuan lagi supaya kita semakin pening kan. Saya tanyakan soalan ni. Okey, kita of course kita memihak kepada Hamas, kita berikan thiqah, kepercayaan kepada ijtihad mereka sebab mereka yang berada di situ, bukan kita. Dan saya tanyakan soalan yang agak berat untuk saya sendiri jawab. Okey, why Hamas ready untuk perang tapi Hamas tidak ready menyediakan keperluan basic needs rakyat Gaza? So dia dua benda yang berbeza. Kenapa perang ready tapi perubatan tak ready, tapi makanan tak ready? So ini antara benda-benda yang macam timbul dalam grup tu. Bermakna untuk saya empathy dengan perempuan dan saya perempuan pun kena empathy dengan saya juga. Saya pun ada masalah tu juga, iaitu macam mana kita nak menghadapi soalan-soalan yang payah untuk dijawab dengan panduan daripada wahyu lah, daripada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah untuk kita bukan sekadar melegakan, bukan sekadar nak melepaskan batuk di tangga ke apa. Kita nak betul-betul faham yang okey, ini adalah boundary-nya, ini adalah framework-nya untuk kita faham benda tu. Dan ada kalanya memang sampai satu tahap saya akan sebut lebih baik kita ni bertenang daripada buat sangkaan yang berlebihan, yang akhirnya kalau sangkaan berlebihan itu akan merosakkan semua benda basic yang selama ni kita percaya pun. Contoh kan, ada orang dia tak boleh terima ini, dan ini naratif di barat kan. Ada orang tak boleh terima apa yang Hamas buat dan sebagainya sampai dia melanggar batas-batas kemanusiaan. Tak setuju dengan Hamas as a terrorist, let's say lah. Mereka kata Hamas itu teroris, tapi mereka telah membunuh 11,000 nyawa. Dan ini melanggar benda yang paling basic sekali lah. So itulah kerosakan framework di pihak barat. Bukan barat semua lah kan. Sekutu US, Israel, yang akhirnya dia punya kerangka nilai itu dah pening sebab sebab mereka cuba untuk memahami every single events yang berlaku di Palestin, tapi akhirnya dengan sebab nak mencari detail itulah dia merosakkan nilai yang paling basic sekali, iaitu kemanusiaan. At least ada simpati dan empati kepada warga Palestin. Sebab saya tengok dekat dalam kalangan orang Melayu Islam di Malaysia sendiri pun dah mula, bukan dah mula lah, nampak macam konspirasi pula kan, tapi dia punya naratifnya sekarang pun kena cerita berhati-hati sikit bab Hamas, bab Al-Qassam. Sebab saya dalam kuliah saya pun kadang saya sentuh benda ni. Lepas kuliah ada orang tarik saya duduk sembang. So, Hamas ni betul ke? So maksudnya, okey, maksudnya kita tak adalah simplistik itu kita punya sokongan kepada Palestin, dan memahami yang manusia pun memang beragam, aneka ragam lah mereka punya sokongan. So kita akan tengok 5 perkara ni supaya kita adil melihat apa yang berlaku depan mata kita. Saya nak bermula dengan soalan, dengan artikel panjang yang Puan Syida bagi pada saya. Soalan saya, siapa yang dah baca? Siapa yang baca artikel tu? Saya tak share mana-mana pun Ustaz. Saya takut benda tu macam Ya, sensitif. Tapi saya ada share dekat grup biar sahabat-sahabat ni baca lah kan apa yang kita sebab nak kan, bincangkan. saya punya soalan kan, Puan Syida kan, saya rasa macam rajinnya nak baca benda tu. Sebab dah lah panjang, maksudnya panjang satu hal. Kemudian dia menggunakan big word. Big word ni maksudnya heavy word. Heavy word lah, perkataan-perkataan yang berat. Illuminati, Wahabi, kemudian ada macam-macam lah. Konspirasi, macam-macam perkataan-perkataan berat kat situ. Yang dia tak semudah itulah untuk orang klik dan dia faham terus. Dan storyline dia panjang. Naratif dia tu agak banyak. Maksudnya dia bukanlah nak cerita tentang ABC, tapi dia A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N sampai Z. Dan susunannya berterabur. Dengan maksud, saya akan salute lah siapa yang baca habis benda tu. Saya akan salute sebab saya pun tak nak baca habis. Kenapa? Puan Syeda bagi yang agak sekerat. Saya jumpa, sebab saya ni orang yang
saya punya permulaan dalam membaca mana-mana artikel ke apa, saya akan semak penulisnya dulu. Saya akan cari di sumbernya di mana. Dan saya jumpa nama penulisnya dekat Facebook dan ia adalah, tak tahu nak namakan fake account ke apa, tapi saya sebutlah sekali lalu dia adalah fake account. Tapi fake account yang terkenal mengeluarkan artikel dan juga naratif sejarah yang berbaur keagamaan dan konspirasional. Kalau saya boleh sebut dengan mudah macam itu. So, bermula dari situ, okey, saya jumpa dah siapa yang tulis artikel ni, dan sebenarnya artikel tu bukan satu je, ada banyak artikel yang dia buat. Dan setiap kali saya baca lebih kurang 1, 2, 3 perenggan dan I cannot lah untuk teruskan lagi. Sebab saya rasa masa saya sangat berharga untuk dihabiskan membaca artikel-artikel yang saya langsung tak yakin dengan credibility siapa penulis ni. Dan saya jumpa beberapa keyword yang memang red flag lah. Red flag ni maksudnya apa? Dia macam indikator yang biasanya pembaca-pembaca artikel ataupun orang yang suka baca buat kajian teks ni, dia akan sentiasa bersedia lah kalau nampak macam ada bias, nampak macam ada anachronism, maksudnya dari sudut sejarah tu macam redundant, macam tak betul dia punya susunan dia. Dia menyebabkan saya refuse untuk baca sampai habis pun. Saya tak berminat untuk habiskan masa saya kat situ. Apa yang saya boleh sebut? Sebab tu hadis Nabi SAW sentiasa menyeimbangi kita supaya kita tak buat benda yang tak berbaloi. Masa kita ni terhad, saya rasa saya pun bila dah sibuk buat konten ni, antara kekurangan yang saya rasa adalah masa untuk consume konten pula makin terhad. Saya rasa dah lama tak buka betul-betul kitab, nak tengok baca elok kan. Maksudnya masa kita tak banyak. Dan of course adrenalin kita punya semangat kita akan berkobar-kobar bila baca tulisan-tulisan yang memang tujuannya untuk menaikkan darah orang. So dia macam kafein lah kalau tulisan macam tu. Dia memang tujuannya nak menyegarkan orang. Kan? Dan of course tulisan-tulisan macam tu, itu pun sudah red flag. Maksudnya mana-mana tulisan yang kalau perempuan baca, siapa pun baca lah, yang nampak macam seronoknya, dia biasanya bahaya sikit. Jaranglah apa namanya, tulisan yang menaikkan semangat terus ni dia adalah real ilmu. Dia akan bercampur-campur dengan sikap simplistik penulis tu, sikap apa nama ni, dia panggil apa istilah dia, dia berlebih-lebihan lah menafsirkan satu event, dan saya tak rasa itu baik untuk umat. Maksudnya dia boleh naikkan semangat, tapi naikkan semangat ni kamu boleh jadi ISIS dan kamu boleh jadi juga pejuang Islam. Maksudnya ISIS pun bersemangat juga, dan beza ISIS as a terrorist punya organisation yang semua orang iktiraf dengan mana-mana mujahidin yang kita iktiraf sebagai apa nama ni, pejuang tanah air mereka macam Hamas. Beza antara dua ni adalah ilmu dengan tak berilmu. Itu very simplistic punya yang saya boleh sebut. Dan ni banyak kajian sebut. Dr. Mazli Malik ada kaji banyak tentang ISIS, dan masa isu ISIS tu saya banyak jumpa dia sebab masa tu tulis buku pertama saya, Al-Aqsa Diambang Kehancuran tu. So saya update buku tu dengan dia. Masa tu banyak sembang pasal ISIS dengan Dr. Mazli. Dan dia cakap dengan mudah, dia kata ISIS ni adalah orang-orang bodoh yang nak masuk syurga. Dia cakap macam tu. Sorry saya gunakan bahasa tu tapi itu paling simple dia bagi. Orang-orang bodoh yang nak masuk syurga. Dia ada tambah lagi, bodoh dan malas. Sebab ISIS menawarkan terus syurga kepada siapa nak masuk syurga, mai join kami. So orang-orang ni, orang yang bodoh, tak nak belajar. Bodoh tu macam jahat dia perkataan tu, tapi jahil. Okay, jahil. Orang-orang jahil yang dia tak nak belajar betul-betul. Dia tak nak betul-betul explore hadis Nabi SAW, tak nak masuk kelas, tak nak serius dengan apa yang dia buat. Dia malas. Dan satu lagi dia malas, dia nak masuk syurga tu senang-senang je, dan dia nampak syahid masuk syurga. Dan dia pergi join ISIS, tak kisah apa yang ISIS buat betul atau salah, tak ada ilmu, yang penting masuk syurga. So itu formula rumus ringkas ISIS itu apa. Okay. Berbeza dengan Hamas. Hamas ni, kalau saya boleh sebut tentang Izzuddin Al-Qassam, Brigade Izzuddin Al-Qassam tu, dia merujuk kepada Izzuddin Al-Qassam yang merupakan grup mujahidin pertama di Palestin. Dah lama dah grup tu, dia tahun 1948.
1948 bila Israel jadi State of Israel, negara haram Israel 1948, Arab Palestin sebenarnya react agak lewat sebab mereka tak menyangka yang kejahatan Zionis Israel tu terlalu laju. Sampai tahap mereka dah mula ada grup-grup pengganas dan sebagainya dan menghapuskan satu demi satu kampung. So, bila mereka nampak begitu, orang Arab Palestin ni banyak react secara demonstrasi, secara riots. Sehinggalah muncul insiden Al-Qassam ni, ini adalah the first force, grup pertama yang mujahid, maksudnya mujahidin yang mengangkat panji jihad di Palestin. Dan antara komen analisis isu Palestin adalah Izzuddin Al-Qassam ni yang zaman itulah 1948, mereka ni sangat eksklusif. Sebab tu grup ni tak bertahan lama. So Al-Qassam ni, Izzuddin Al-Qassam, bila dia syahid, grup dia slowly hilang. Dan antara komen, bukan komen analisis daripada barat saja, orang Islam sendiri, umat Islam, ada pengkaji-pengkaji Islam mengkaji Izzuddin Al-Qassam punya gerakan, mereka nampak gerakan ni dia sangat strong, tapi kerana eksklusiviti dia menyebabkan dia mati. Iaitu dia tapih betul-betul. Dia nak orang yang betul-betul faham fiqh jihad. Dia tak nak orang yang masuk medan jihad ni orang yang jahil. Bila orang jahil masuk medan jihad, apa jadi? Dia tak ada hak, dia bunuh semua orang. Kan? Orang jahil masuk medan jihad. Jadi macam tu. Dia punya standard, Izzuddin Al-Qassam ni pun sendiri adalah seorang ulama. Dia ada tapisan dia. Bahkan ada cakap kena jadi hafiz lah bila nak masuk dia punya tim dan sebagainya, menyebabkan tim dia tak ramai, sangat terhad. Tapi semangat jihad tu luar biasa, fiqh, kefahaman tentang fiqh jihad luar biasa, pasukan yang hebat, tapi akhirnya di medan perang, combat memang bila jumlah sedikit tu dan dengan senjata yang agak terhad, so kita boleh expect dia kalah lah, dan dia pun syahid di medan juang. Hari ini Hamas bila dia create satu sayap tentera dia dinamakan Brigade Izzuddin Al-Qassam, merujuk kepada Al-Qassam yang the first Al-Qassam tu 1948. Okay? Dan Al-Qassam memang luar biasa. Saya tak tahu dah pernah cerita pada perempuan belum. Dulu sebenarnya masa 2014 2013 kan ada imam-imam Gaza kan datang ke Malaysia. Saya salah seorang translator masa tu, saya pun baru balik. Dan saya kat Hulu Selangor, saya kat Rawang. Tak tahulah pernah kita jumpa kita masa tu kan. Tapi masa tu saya jaga seorang imam dekat Rawang. Saya duduk kat satu rumah ni, saya duduk dengan dia. Tahu apa yang menarik tentang nama imam tu? Ibrahim Hamduyah. Ibrahim Hamduyah. So, saya jaga dia sebulan, ialah bulan puasa, jaga sebulan. Dan buka puasa dengan dia, duduk translate dia, borak dengan dia. Yang peliknya adalah dia ni seorang yang sangat tak bercakap sangat. Tanya sepatah, jawab sepatah. Boring lah berkawan dengan dia sebenarnya. Walaupun kita ni nak tanya macam-macam lah. Sebab dia ni Imam Gaza kan, nak tanya macam-macam. Then 2021, saya tak ingat 2021 ke 2017, dia telah diumumkan syahid di Gaza. Dan surprisingly dia adalah Al-Qassam. So saya masa tu macam, aku satu rumah dengan Al-Qassam dan aku tanya sepatah jawab sepatah. Tapi dia ni Al-Hafiz, confirm dia adalah Al-Hafiz, dan nampak memang ada orang yang ada ilmu. Dan kita tak sangka imam kan, biasa imam ni imam lah, dia apa benda lain dia boleh buat kan. Maksudnya kita tak expect lah dia ni jadi saintis ke, jadi tentera ke apa kan. Rupanya dia adalah salah seorang daripada tentera Izzuddin Al-Qassam dan dia telah syahid dalam serangan 2017. So pengalaman real 2-3 kaki je dengan seorang Al-Qassam yang merupakan seorang yang alim dalam agama, hafizul Quran. So standard dia lain. Apa saya nak sebut ni, patah balik kepada slide ni. Ini hadis yang kita dah baca banyak kali dalam hadis 40. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini kembali kepada artikel panjang yang Puan Syidah share tu. Antara baiknya, tanda baiknya Islam kita adalah kita tinggalkan perkara yang tidak memberi manfaat kepada kita. So, saya sangat sarankan bila kita nak consume apa saja ilmu, kena berhati-hati bab sumber. Mungkin pada zaman dulu, tak tahulah nak membezakan sangat zaman dulu dengan zaman sekarang. Tapi di zaman sekarang ni, information tu terlalu banyak. Terlalu banyak information dan ia banyak tersalur dengan jalan-jalan yang sangat komersial, media sosial, segala saluran yang ada lah. Surat khabar pun tak baca lah kan. So, dan majalah-majalah surat khabar pun dia ambil dia punya konten daripada media sosial. Sebab itu cara paling
cost efficient lah. So tak payah nak kena interview apa, ambil je daripada social media, media sosial jadi satu konten dekat akhbar. Poin saya adalah di zaman yang konten itu adalah kita punya culture, maksudnya semua orang nak share konten. Semua orang nak share konten. Satu benda yang saya sangat saya punya disiplin bila bermedia sosial, saya ada semua, TikTok pun saya ada. Tapi saya make sure saya adalah seorang content creator, bukan content consumer. Content consumer of course, tapi saya tidak pergi ke Facebook scroll cari konten untuk baca. Saya tidak ke TikTok scroll cari konten untuk tengok benda dekat situ. No, saya tak letak diri saya untuk buat benda tu dekat situ. Bila saya nak cari konten, saya akan guna jalan-jalan yang proper. Sebab media sosial sentiasa ada rabbit hole lah, bahasa modernnya kan. Rabbit hole maksudnya dia punya algoritma tu tak membantu kita untuk bertemu dengan ilmu. Dia akan membantu kita bertemu dengan benda yang paling popular dan trendy sekali. Which is, biasanya benda yang trendy dan popular ni bukan ilmu. Sorry lah cakap macam tu. Tapi itulah realitinya. Benda yang paling popular, benda yang paling trending adalah bukan ilmu. Dan biasanya benda-benda yang buang masa. Cerita pasal artis, cerita pasal rumah tangga itu, rumah tangga ni, itu tak tahu. Saya tak tahu apa faedah spesifik yang kita boleh belajar daripada benda itu, kecuali untuk entertainment juga, untuk memuaskan hati kita, tengok rumah tangga orang, tengok cerita orang tu bergosip. So, ini antara impact hadis ini pada zaman moden. So make sure, termasuk bila kita baca artikel yang nampak macam Islamic, cuba perhatikan benda-benda yang nampak adalah red flag ataupun bendera merah yang menandakan jangan baca lagi, cukup. Antara saya punya style bila membaca adalah saya tak suka benda-benda yang konspiratif. Saya tak suka benda-benda yang macam sebenarnya hakikatnya, saya tak suka. Saya rasa itu adalah perkataan-perkataan yang sebenarnya penulis pun tak tahu nak cakap apa, tapi dia akan letak perkataan sebenarnya. Sebab dia rasa dia nak terus claim yang apa yang dia cakap tu betul. Dan itu banyak dalam artikel yang Puan Syida share tu kan. Ada banyak sangat perkataan tu dalam tu. Ya. Dan banyak sangatlah benda-benda yang simplistik. Dan kalau saya pergi lebih dalam lagi, contoh kan, antara benda yang off terus saya baca adalah bila dia kata Muhammad ibn Abdul Wahab menjadi punca lahirnya kerajaan Saudi pada Perang Dunia Pertama. Itu adalah fakta yang sangat salah. So, Muhammad Abdul Wahab ni dia 1700. Dia kurun ke-18. Kerajaan Saudi kurun ke-20, 1935 kerajaan Saudi. So macam mana benda tu nak match? Macam mana nak cakap yang kerajaan Saudi tu ada kaitan dengan Muhammad ibn Abdul Wahab? Tu satu poin yang nampak very simplistic, tapi anachronism lah. Dia bertindih-tindih dari sudut fakta dia, banyak problem. Sama juga bila dia kata kerajaan Saudi ni adalah tajaan Amerika. Okey, kita ambil poin tu. Dan dia banyak kali cakap, percayalah, ya Allah. Saya tak boleh lah dengar perkataan macam tu. Saya tak boleh terima orang suruh saya percaya kat dia, tapi bagilah data, tunjuklah data, barulah saya percaya kan. So, dia kata dekat situ, kerajaan Saudi adalah tajaan Amerika. Macam mana kerajaan Saudi menjadi tajaan Amerika, sedangkan antara prominent leader Arab Saudi adalah King apa nama dia? King Fahad. Ini saya tunjuk gambar ni. Ya. Nama Raja Saudi ni adalah Raja Fahad, dan antara Malik Fahad, dan antara Raja Saudi yang paling berpengaruh lah. Siap betul ke nama dia? Saya lupa lah. Betul lah King Fahad kan? Sekejap. Inilah gunanya internet. Betul tak ni? King Faisal lah, ya Allah, saya silap. King Fahad lain. King Faisal. Ya, King Faisal betul. King Faisal. Muka lebih kurang kan. King Faisal adalah antara Raja Saudi yang apa saya nak sebut kalau dia tidak mati dibunuh. Dia dibunuh oleh sepupu dia sendiri. Of course perebutan tahta, dan sepupu dia tu pula pro Amerika. Dan King Faisal ini adalah seorang raja Saudi yang hidup pada zaman krisis Palestin yang awal tu. Dia pada 1917 tu umur dia lebih kurang 14-15 tahun, 17 tahun. Dia pun pergi ke London masa tu.
dan masa tu pembincangan lah, Palestin akan jadi British Mandate punya lokasi ke, nak pas kepada Sharif Hussein ke, ada macam-macam discussion dekat situ. Dia join sekali, umur dia belasan tahun masa tu. Kemudian tak lama lepas tu dia akan jadi raja Arab Saudi. Dan dia ketika 1973, serangan besar-besaran Mesir, Syria ke atas Israel masa tu, 1973, yang menyebabkan Israel kalah sebenarnya pada ketika tu, Yom Kippur nama perang tersebut. Saudi apa dia buat? Dia sekat minyak dia. Dan dekat Amerika jadi krisis ekonomi sebab dia sekat minyak. Dan boleh cari semua ucapan dia ada dekat YouTube je. Saya pun ada tengok 2-3 ucapan Malik Faisal ni, luar biasa. Ucapan dia sangat berbeza dengan Muhammad Ibn Salman yang sekarang ni punya style lah. So Malik Faisal ini punya ucapan sangat luar biasa bila dia dia motivate negara Arab untuk perjuangkan Palestin. Bahkan dalam Muslim League yang pertama sekali, Saudi yang mengasaskan pada zaman dia. Malaysia pun join sekali masa tu. Saya tak ingat, saya Tunku Abdul Rahman yang pergi. Dan antara resolusi masa itu adalah memang tentang perjuangan Palestin. Dia yang lead. Okay? Dan ucapan terakhir dia sebulan sebelum dia dibunuh adalah ucapan tentang dia persoalkan adakah kita ni takut sangat dengan mati sampai kita tak berjuang untuk Palestin. So itu ucapan dia. Okay? Al-Aqsa telah memanggil kalian dan kalian takut untuk mati, untuk menuju kepada Al-Aqsa. So itu ucapan terakhir dia sampai akhirnya dia dibunuh oleh sepupu dia sendiri. So macam mana nak cakap Saudi adalah ditajuk oleh Amerika? So itu saya rasa benda yang sangat simplistik kepada sejarah, dan saya tak tahulah, kalau gunakan perkataan konspirasi banyak kali ni saya dah tak boleh menerima lagi untuk meneruskan pembacaan, apatah lagi artikel tu panjang. Dia akan buang masa kita lah. Konspirasi tu apa? Orang tahu, biasa dengar konspirasi kan, Illuminati dan sebagainya. Dalam bahasa mudah, ia adalah benda yang benda tu benda yang legit, maksudnya boleh jadi, tapi dia kekal menjadi satu sangkaan. Sangkaan yang mewujudkan satu perasaan takut yang berlebihan, itu dah bukan benda yang bermanfaat lagi dah. Okay? Contoh kan, kita dengan pasangan kita lah contohnya kan, ada timbul sangkaan, isteri aku ni, dia tak suka kat aku ni, sangkaan. Sangkaan. Sebab dia tak masak hari tu, dia marah kat aku dah ni. Okay? Kemudian sangkaan itu menyebabkan apa? Menyebabkan kita akan jagalah hubungan dengan pasangan kita. Kita tak nak mencetuskan masalah lagi. Kita harap suasana yang tegang tu cukup masa tu je. Itu kesan yang baik. Maksudnya, konspirasi bahawa isteri aku tak suka aku tu menyebabkan kita bersikap baik pada dia. Sebab kita takut kalau dia berlarutan lagi. Tapi kalau everyday, pagi tu tak masak, kita buat sangkaan, oh, isteri aku tak suka kat aku. Lepas tu, dia keluar rumah, dia salam, tak cakap apa. Betul memang dia tak suka kat aku. Lepas tu tak call sepanjang hari. Timbul lagi sangkaan. Lepas tu esok timbul lagi. Dan semua benda nak kaitkan dengan perasaan tak baik tu. Apa faedahnya? Dia tidak mendatangkan faedah yang real. So saya rasa benda-benda sangkaan yang akhirnya menimbulkan kecelaruan. Dan tak ada benda yang real pun kita nak buat. Contoh, bacalah sepanjang artikel tu. Apa kesimpulan dia kat hujung puan Syeda? saya baca kat mana tahu? Saya baca awal dengan hujung je. Malas nak baca tu tengah tu. Kat hujung tu, kesimpulannya adalah kita kena tegakkan akidah kita. Lah, benda tu, baca benda lain boleh tegakkan akidah juga. Tak perlu baca cerita kau pun. Maksud saya, tak perlu baca artikel dia pun, kita akan sedar bahawa kita kena jaga akidah kita. So kalau itu saja kesimpulan kamu nak buat, apa faedah kamu nak cerita panjang-panjang benda yang konspirasi ni? So, dia macam, kita buat sangkaan teruk pada pasangan kita, tapi kesimpulannya adalah kita kena sayang pasangan kita. Kita tak akan sayang pasangan kita dengan kita fikir pasal tanggungjawab kita sebagai suami, kita fikir pasal anak-anak kita akan sayang pasangan kita. Tak perlu pun nak buat macam-macam terhadap pasangan kita. So, itulah minda konspirator yang saya tak faham apa kelebihan dia dapat. Melainkan ada artikel-artikel tentang obses kepada konspirasi yang saya pernah baca. Puncanya adalah orang-orang ni dia nak rasa apa ya? Saya pun tak tahu. Dia ada satu perkataan dia. Dia nak feel good, dia nak rasa seronok. Dia macam satu addiction kepada benda-benda yang boleh menaikkan semangat supaya dia rasa dia lebih sikit daripada orang lain.
Dan dengan itu dia rasa dia telah buat sesuatu, which is tak buat apa-apa pun. So konspirasi, teori dan sebagainya adalah benda yang akan menghalang saya untuk membaca mana-mana artikel, buku dan sebagainya. Saya tak minat sikit sebab faedahnya secara spesifik. Kalau boleh senaraikan faedahnya, dan silakan. Kalaulah faedah yang kamu sebut tu aku boleh dapat dengan jalan yang lebih menepati sunnah, yang lebih ilmiah lagi, lebih aku buat benda lain daripada nak membaca artikel kamu, daripada nak baca teori-teori kamu. Yang sebenarnya benda tu tak ke mana pun. Apatah lagi kalau dalam artikel tu apa lagi dia sebut dikaitkan dengan Al-Mahdi. So ini satu benda lagi kalau kita boleh ambil sudut tu. Al-Mahdi, okey. Hadis-hadis akhir zaman ni dia ada cara membaca dia. Orang-orang yang konspirasi teori ni, yang obses kepada konspirasi teori, dia suka untuk tenggelam di dalam hadis-hadis akhir zaman, dan dia akan cuba untuk mengaitkan every single event yang berlaku pada zaman tu dengan hadis akhir zaman, dan dia cuba posisikan diri dia untuk sama ada melakukan ataupun menghalang benda tu daripada berlaku. Okey, apa masalah dia? Hadis-hadis Asyratus Sa'ah, boleh baca, ada Dr. Ahmad Faisal UM ada tulis satu buku, buku dia pasal membaca hadis di akhir zaman lah, cara membaca hadis akhir zaman ni. So apa cara dia? Hadis akhir zaman ni adalah isyarah. Isyarah maksudnya apa? Petanda. Dia bukan hadis untuk qada, maksudnya untuk kita tentukan hukum. Saya ambil dia punya dia punya line tu dulu. Hadis akhir zaman ni adalah isyarah. Sama ada busyra, sama ada targhib, tarhib, ada macam-macam. Dia adalah isyarat Allah nak tunjukkan pada kita benda itu confirm akan berlaku. Allah akan datangkan. Dan kamu tak perlu nak terhigi-higi nak plan. Itu Allah punya plan. Tak perlu terhigi-higi nak plan, nak cari bendera hitam, nak tulis la ilaha illallah. Akulah pemegang Royatus Sud. Royatus Sud ni bendera hitam, panji hitam daripada timur dalam hadis tersebut. Ini hadis tu dia petik dalam artikel panjang tu. Saya scroll nampak hadis tu, saya baca sikit, dia rujuk hadis ni. Dan dia kata kamilah tentera Al-Mahdi. No. Pasal Dajjal ke pasal Mahdi ke, semua detail pasal Dajjal yang kita tahu, itu memang akan kita tahu bila kita tengok Dajjal. Dan jangan obses nak tahu sangat rupa Dajjal macam mana, jangan obses nak tahu sangat muka Al-Mahdi macam mana. Yang Nabi minta kita sediakan adalah apa? Contoh Dajjal, Al-Kahfi kan? Ansama minad Dajjal. Akan terpelihara daripada Ad-Dajjal contohnya. Bila baca 10 ayat terawal suratul Kahfi. Tadabburlah, itu yang paling penting sekali. Sebab bila tadabbur, dia menghidupkan iman kita. Sebab ingat kita boleh pilih-pilih ke kan akhir zaman nanti kan. Aku nak tim ni lah, aku nak tim tu. Kalau Nabi sendiri sebut Dajjal tu, dia tunjuk syurga, masukin neraka. So macam mana kita nak tahu? Kan? Kalau dia tunjuk syurga, nampak neraka. Tunjuk neraka sebenarnya syurga. So macam mana kita nak tahu? Memang sebenar-benarnya Allah Ta'ala dah didik kita, jaga iman kita. Iman kita yang akan drive kita untuk tuju ke arah yang betul. Nanti bila Dajjal muncul. Dia bukan over addicted sangat nak study pasal wajah Dajjal macam mana. Sampai nak lukis mata sebelah macam mana. Saya rasa itu adalah salah guna dan terpesonglah dari sudut interaksi dengan hadis di akhir zaman. Termasuk dalam artikel panjang ni sendiri. So maksudnya apa? Kita ni nak kena kumpul mamai bawa bendera hitam? No, itu bukan maksud hadis Royatus Sud tu. Maksud hadis itu adalah nanti kalau muncul kita akan tahu siapa dia. Tunggu je lah. Yang penting kita ni konsisten buat kerja. Sama macam isu Hamas baru ni, dalam dekat masjid yang saya kuliah tu, yang tarik saya tu cakap lah, Ustaz, kenapa kita nak Palestin ni nak kena perjuangkan ke? Kan memang akhir zaman nanti Allah akan buka. Betul, saya cakap dia betul. Allah jamin akhir zaman akan dibuka. Tapi Allah juga letakkan tanggungjawab kita untuk pertahankan tanah air, untuk bela umat Islam, untuk bela wilayah kita. Dan hadis akhir zaman tentang Palestin akan dibuka, itu hak mutlak Allah Ta'ala. Allah akan tentukan bila. Kita tak tahu. Awak tak tahu, saya pun tak tahu. Hadis akhir zaman ni bukan tujuannya datang untuk menyebabkan kita ni malas buat kerja. Biarlah serah pada Allah Ta'ala. Itu salah faham terhadap hadis akhir zaman tentang Palestin dibuka. Kita sekarang ni sedang mempertahankan Palestin. Tak kisahlah Allah nak buka bila-bila pun, itu hak mutlak Allah Ta'ala. Kita ni kena buat kerja untuk Palestin. Kita ni kena berjuang, kena sedekah wang kita, kena habiskan masa kita, habiskan keringat dan apa saja yang kita ada untuk Palestin. Sebab itu memang tuntutan Allah Ta'ala. Bila Allah nak bagi kemenangan, itu hak Allah Ta'ala. Allah tak kisahlah sekarang ke, masa akhir zaman ke, terserahlah. Sebab dia punya poin adalah, kalau memang Allah akan bagi itu pada akhir zaman, buat apa nak berjuang? So ini salah faham terhadap hadis-hadis tentang akhir zaman.
semangat pula saya sebab konspirasi dia macam geram sikit dengan konspirasi. So saya sangat harapkan mungkin puan-puan jadi ejen lah untuk, mungkin tak perlulah nak marah ke apa kan, tapi macam mana nak guide orang untuk sedar yang masa kita tak banyak pun nak baca artikel, buku apa. So lebih baik kita ni habiskan membaca benda-benda yang ilmiah, benda-benda yang terbukti ada kesahihannya, daripada sibuk membaca artikel yang tak siapa-siapa tulis, dah lah tak tahu siapa tulis, lepas tu banyak poin mengarut dalam tu, nampaklah yang dia tidak menguasai sejarah, tak menguasai macam mana interaksi dengan nas. So benda tu akan membuang masa kita dan membuang masa umat ni. Dan faedahnya dekat ujung adalah sama je faedahnya dengan kita pergi kelas ni. So lebih baik pergi kelas ni. Kan? Untuk jaga akidah kita lah. Kita pergi kelas setengah jam, dapat benda yang ekstra yang lebih sahih lagi dan dapat kuatkan keimanan kita juga kan. Contohnya. Daripada sibuk baca artikel yang banyak kesalahan, rupanya nak tinggalkan akidah juga. So kita ke slide yang seterusnya. So itu untuk yang pertama. So kita nak tengok beberapa hadis lain yang boleh membawa kita ke Palestin dan cuba menjawab soalan-soalan kita lah tentang Palestin. Ini adalah hadis yang kita tahu, cuma mungkin dari sudut Palestin ni, saya sebut tadi, kita kena asingkan dulu isu-isu politik yang kita tak setuju. Let's say kita tak setuju dengan Hamas. Saya pun of course Hamas ni bukan maksum kan, kita boleh tak setuju dengan dia. Kita tak setuju dengan Ismail Haniyah, kita tak setuju dengan sesiapa saja, apa saja, kita start dengan iman dulu. Kita start dulu dengan apa yang iman beritahu kepada kita sebelum kita tak setuju pada benda-benda lain. Sebab takut kita ni kabur mata, macam Saudi, macam Mesir sendiri pun, Mesir, dia tak setuju dengan Hamas sebab Hamas ni dikatakan fraction Ikhwanul Muslimin di Palestin. Dan Mesir tak setuju dengan Hamas, maka dia putuskan hubungan dengan Gaza. Bahkan Rafah tu kan dia jaga pintu kan. Sampai sekarang Mesir tu masih tidak begitu empathy lah kepada Hamas sebagai pemerintah di Gaza. Okay? So atas sebab-sebab politik dia telah menutup pintu kemanusiaan. So itu yang kita takut. So ini hadis yang membantu kita. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi iza istaka minhu adwun tada'a lahu sairul jasad bis-sahri wal huma. Dan of course maksud hadis ini adalah perumpamaan orang beriman itu dari segi tawaddihim. Mawaddah, tawaddihim kan. Dari sudut kasih mereka, wa tarahumihim, rahmah mereka sesama mereka, wa ta'atufihim, dan empati sesama mereka, adalah sebagaimana satu jasad yang bila sakit sebahagian daripada jasad itu, ia memanggil bahagian-bahagian lain dalam jasad tersebut merasai kesakitan dan juga demam yang sama. So poin hadis ini adalah banyak membantu kita untuk ia jadi satu step yang pertama kita terhadap Palestin punya isu. Step pertama kita untuk isu Palestin adalah hadis ini. Supaya kita tak masuk lalu pintu lain dulu. Sebab ada orang masuk pintu lain dulu. Pintu sebab aku ni geng Ikhwanul Muslimin, aku sokong Hamas, so aku kena sokong Hamas. Jangan lalu pintu dulu. Lalu pintu ini, pintu empati kepada sesama Muslim, sesama orang beriman, untuk kita cinta, bersikap rahmah dan empati kepada mereka. Dan perkataan-perkataan tawaddihim, tarahumihim wa ta'atufihim itu memberikan jawapan-jawapan awal kepada perkara yang bersarang di kepala kita. Contoh, okey, kita tak puas hati. Kenapa Hamas memulakan 7 hari bulan? Mari kita mulakan dengan ta'atuf terhadap mereka. Mari kita berempati kepada mereka dulu. Cuba kita tanyakan soalan, kenapa Hamas buat benda tu? Macam mana boleh muncul gerakan yang agak radikal? Of course, saya gunakan perkataan tu secara umum. Macam mana Hamas tu boleh jadi radikal? Mana ada gerakan-gerakan yang macam tu lagi atas muka bumi ni kan? Di zaman moden ni. So macam mana Hamas boleh bertukar dengan, boleh menjadi satu pasukan yang agak radikal dan kita pula menyokong dia? Kan? So layak tak kalau kita cakap Hamas ni adalah ekstremis sebagaimana ISIS, sebagaimana orang-orang lain. Sebagaimana dunia barat pun meletakkan label itu pada Hamas. Okay? Kita tak setuju, tapi mari kita ambil hadis ni untuk kita berta'atuf kepada mereka, empati kepada mereka. So, itu datang hadis yang berikutnya, konteks. Okay. Sebab tu hadis nombor 2 tadi, hadis yang merupakan first step kita dulu. Saya suka letakkan itu dulu sebelum hadis yang seterusnya. Ini, iaitu ini ayat Al-Quran. Yang ada cerita di sebaliknya yang akan membawa kita kepada satu cara fikir sebagai seorang Muslim
Macam mana kita nak membaca satu events yang kita tak suka? 7 hari bulan, saya tak rasa mana-mana Muslim baca cerita tu pun dia akan lega. Maksudnya dia akan risau sikit. Sebab itu media barat dia sentiasa tanya soalan pertama adalah, do you condemn Hamas? Do you condemn Hamas? Itu je soalan dia kan. Sebab memang 7 hari bulan tu adalah peristiwa yang menyekat sedikit orang Muslim ataupun mereka yang pro-Palestin, sebab dia adalah serangan yang dimulakan oleh Hamas. Dan sekarang Zionis Israel membalasnya. Dan naratif di barat pun mereka cakap Israel ni adalah self defense, dia nak pertahankan tanah air dia. So dia akan cari Hamas sampai ke akhirnya. Kat mana Hamas ni? Dan dia letupkan hospital demi hospital pun atas sebab yang sama. Dia nak cari Hamas, itu saja kan. So mari kita baca ayat Quran ni untuk kita empati kepada Hamas, empati kepada rakyat Palestin, empati kepada sesiapa pun yang kita tak puas hati di sana. Di sana tu di Palestin lah hari ni. Secara politik lah of course. Sebab hadis yang pertama tadi membantu kita untuk kasih dan sayang kepada orang yang dizalimi ni. Kesian mereka. Tapi dalam masa yang sama mungkin kita tak setuju tindakan politik mereka. So kita akan baca pula ayat Al-Quran ni untuk kita faham. Ini adalah cerita tentang Abdullah ibn Jahash. Abdullah ibn Jahash. Siapa Abdullah ibn Jahash? Sepupu Nabi SAW. Dia adalah adik-beradik dengan isteri Nabi lah kan, Zainab binti Jahash. So ayat ini, background dia adalah Nabi SAW utuskan ekspedisi Syariah yang pertama untuk mengintip musyrikin Mekah. Nama Syariah ni adalah apa nama Syariah ni? Syariatun Nahl ke, tak ingat saya. Ada nama dia. Lupa pula saya nak semak betul-betul. Tapi ada nama dia Syariah ni. Yang diketuai oleh Abdullah ibn Jahash. Ni sahabat nak. Dan Abdullah ibn Jahash diberikan satu arahan oleh Nabi SAW, pergi ke sana, collect maklumat, kumpul data apa aktiviti mereka tengah buat apa. Dan tempat yang dia pergi ni di Syariah ini, lokasinya lebih dekat dengan Mekah. Kalau tengok peta tu memang dia dah dekat dengan Mekah. Dia bukan dekat pinggir-pinggir tu, betul-betul dekat dengan Mekah. Hampir ke selatan Mekah. So agak jauh daripada Madinah. Sebab nak collect maklumat sebelum Perang Badar ni. Ini sebelum Perang Badar. Malangnya, Abdullah bin Jahash, bila dia sampai ke tempat tu, dia tak dapat nak menahan diri dia daripada membunuh orang musyrik di situ. Sama ada 2 ataupun 3 orang lah yang telah dibunuh oleh Abdullah ibn Jahash dan sahabat yang bersama dengan dia. Kerana kalau dia tak bunuh ketika itu, mereka ni akan pergi ke Mekah. Dan Mekah itu adalah sempadan haram. Maksudnya tak boleh buat benda-benda haram lah dekat tanah haram. Okay? Dalam masa yang sama, malam itu sudah, waktu dia nampak musyrikin Mekah itu sudah masuk bulan haram. Bulan Rajab, tak silap saya. Dah masuk bulan haram. Tapi kerana dia gagal menahan diri, dia telah membunuh sama ada 3 orang atau 4 orang musyrikin Mekah yang ada dekat situ. Dan ini menjadi kes besar. Ini menjadi kes besar di Mekah. Kenapa? Sebab mereka tanyakan soalan sama macam ayat Al-Quran ni sebut kan. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka iaitu musyrikin Mekah bertanyakan kepada engkau wahai Muhammad tentang bulan haram, qitalin fi. Boleh ke bunuh orang bulan haram? Sebab untuk orang Mekah ni, mereka ni ada cara beragama yang agak agak cherry picking, ikut suka hati. Bila nak beragama, pilihlah beragama. Contohnya, kalau nak bina Kaabah, tak boleh guna wang haram. Tapi, cari rezeki wang haram boleh. So, itu cara beragama yang pelik sikit lah orang Mekah. Bunuh orang boleh, tapi jangan bunuh orang bulan haram. Itu style orang Mekah kan. So, sekarang ni, kes ni adalah Abdullah ibn Jahash. Nabi dah larang dah, jangan buat apa-apa. Kan? Dia buat juga. Ya? Dan orang musyrikin Mekah, jadi kes besar lah kan. Kamu dah bunuh orang kami, bulan haram pula tu. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Tengok Allah jawab apa. Sebab Nabi SAW pun bila terima berita ni daripada Abdullah bin Jahash, Nabi memarahlah kepada Abdullah bin Jahash. Nabi tak suruh benda tu. Nabi tak suruh bunuh siapa pun. Dan of course kita faham juga Abdullah bin Jahash, dia pun adalah mangsa kepada kejahatan musyrikin Mekah. Dia tak tahan dan dia telah bunuh. Nabi menantikan keputusan daripada Allah Ta'ala. Sebab ini adalah antara kes yang paling berat. Terutama pada masa itu baru saja hijrah. So Allah yang berikan penjelasan. Tengok Allah letakkan konteks sangat cantik. Qul qitalun fihi kabir. Betul. Apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Jahash tu kabir, besar.
Bunuh orang bulan haram, besarlah. Okey. Okay, 7 hari bulan, kita kembali pada Gaza. 7 hari bulan. Bunuh civilian, salah tak? Salah. Kita kena terima. Sebab tu, as simple as that lah isu Hamas menyerang 7 hari bulan. Okay. Of course dia bunuh civilian. Tapi jangan termakan dengan berita-berita palsu macam ada apa 40 baby yang disembelih dan sebagainya. Itu mengaruh lah media barat punya cara dia main propaganda kan. Tapi okey kita terima bahawa akan ada civilian yang terbunuh, akan ada civilian yang cedera disebabkan serangan tersebut. Kita terima, okey. Qul qitalin fihi kabir. Terima dulu bahawa apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahash memang salah. Wa saddun an sabilillah wa kufrun bih wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Inilah yang cantiknya. Allah Ta'ala maha adil dan maha teliti dari sudut penjelasannya. Dan Allah jelaskan. Menghalang orang daripada jalan Allah. Kufur pula dengan Allah Ta'ala. Menghalang orang daripada pergi Masjidil Haram. Dan menghalau keluar penduduk asal Mekah ni. Keluar daripada Mekah. Itu lebih besar di sisi Allah Ta'ala. So nampak Allah letakkan konteksnya. Apa yang berlaku selama 13 tahun dekat Mekah? Janganlah kita ingat. Semuanya bermula pada ketika Abdullah bin Jahash menyerang tu. Apa yang ditanggung oleh Abdullah ibn Jahash dan Muslimin sepanjang 13 tahun dekat Mekah. Jangan lupa. Itu cerita panjang. Doktor pun bila pesakit datang jumpa dia, doktor kan diagnose, tanya history kan, tanya sejarah. Saya doktor gigi kan, isteri saya biasa dia akan tanya usuk gigi macam mana, berapa kerat usuk gigi sehari, sebab dia nak confirmkan kenapa gigi tu jadi macam tu kan. Kalau gigi tu patah, dia tanya kenapa, accident ke, jatuh ke, dan dia akan cek ada darah tinggi ke tak, ada kencing manis ke tidak, sebab benda tu berkaitan dengan apa yang doktor nak offer kepada pesakit. Okay. So sekarang ni, apa yang berlaku di Gaza? Semua orang sebut tentang 7 hari bulan. Jangan lupakan apa yang telah berlaku selama itu sejak 1948 ataupun secara tepat 1920-an. Apabila Zionis Israel mula mewujudkan mereka punya military, bukan military lah, pengganas Yahudi ni mula muncul pada 1920-an. Hajanah, apa lagi, Stern Gang, saya rasa adalah ada gambar bagus-bagus, ada gambar pula, lupa pula slide-nya ada gambar. Ini 7 hari bulan punya kes kan. Okey. Jangan lupa apa yang berlaku sebelum tu. Okay. Ini adalah gambar yang sangat history. Theodor Herzl adalah wataknya yang telah mengasaskan World Zionist Organization. Orang-orang Yahudi yang pro kepada agenda Zionism. Zionism ni agenda politik orang Yahudi lah. Dan mereka punya resolusi masa kongres yang pertama adalah mereka nak Palestin. Itu agenda mereka. Ini 1987. Jauh lagi. Ini 1920-an. Yahudi-Yahudi yang ada, yang hijrah daripada macam-macam tempat datang ke Palestin ni, dengan agenda Zionism mereka mewujudkan kumpulan-kumpulan pengganas, dan mereka inilah yang membantai macam-macam kampung, macam-macam orang, membunuh banyak nyawa. Dan mereka adalah pengganas. So untuk kita faham, gambar belakang ni gambar siapa? Nama dia Menachem Begin. Cubalah Google siapa dia. Menachem Begin. Samalah dengan dalam bulatan merah tu, belah kiri tu kan. Kan dia tulis namanya Menachem Begin juga, sama je. Ini orang yang sama. Siapa Menachem Begin? Menachem Begin adalah penerima hadiah Nobel keamanan. Menachem Begin adalah penerima hadiah Nobel keamanan. Dan dia adalah Perdana Menteri Israel yang ke-6. So pengganas dia ni pengasas kepada pasukan militan pengganas Irgun. Dia pengasas bukan ahli biasa, bukan penyokong, tak, dia pengasas terus. Ini pengganas paling pengganas sekali. Dan dia menjadi Perdana Menteri Israel. Dan Perdana Menteri Israel daripada Ben Gurion sampai Netanyahu, semuanya ada kaitan dengan grup-grup pengganas ni. Netanyahu daripada parti yang sama dengan Menachem Begin, parti Likud, parti yang paling ultra nasionalis lah dekat Israel ni. Dan tengoklah bendera dia, nampak tahu bendera dia, Eretz Israel, dia punya logo dia kan. Memang agenda dia adalah agenda untuk dapat Palestin dan Jordan terus.
untuk faham yang mereka ni dah ada agenda tu sejak 1920-an. Dan mereka ni pengganas. Mereka boleh lakukan apa saja untuk capai impian mereka. Okay. So jangan lupa, jangan ingat macam hadis, macam ayat Quran tadi, jangan ingat cerita 7 hari bulan saja. Jangan ingat cerita ni saja. Apa yang berlaku pada 1897? Apa yang berlaku pada 1920-an? Mereka asaskan kumpulan-kumpulan pengganas ketika itu. Arab Palestin adalah watak yang agak apa ya, bukan nak cakap pasif, tapi mereka tak menyangka yang benda ni betul-betul real dan segera masuk ke dalam tanah air mereka. Ya, macam rumah kita jugalah kan. Mana-mana orang yang kena rompak ke, kena pukul ke apa, dia bukan nampak benda tu sebulan, 2 bulan sebelum kan. Kadang 2-3 saat sebelum, dah kena pukul lah. Dah kena rompak dah rumah ni. Mana ada orang rompak rumah tu bagi amaran kan. So memang orang Arab Israel agak terkejut dengan apa yang berlaku dengan sangat cepat. Bahkan kejahatan mereka tu kejahatan yang luar daripada apa yang pernah terbayanglah di mana-mana mata dan fikiran orang Arab Palestin sendiri. Sebab mereka sangat mengharapkan Palestin tu bila selesai saja UN Partition Plan 1947 tu, okey, kita dah ada 2 negara, tak apalah, bukanlah tak apalah, tapi itu telah ditentukan oleh UN. So kita bahagi 2 sajalah. Dan apa yang berlaku adalah satu pembantaian besar-besaran. Ini adalah gambar di Haifa. Haifa ni satu bandar di tepi apa kan? Tepi pantai Haifa. Dekat Tel Aviv. Cuba baca apa dia tulis kat situ. Haifa Liberation 1948. Apa perasaan anda bila ada orang luar datang rumah kita kan? Dan dia gantung dia ambil geran rumah dan dia gantung, dia tulis nama dia. Dan itu adalah satu kejahatan yang sangat tidak bermaruah yang telah dilakukan oleh Israel kepada Palestin. Mereka bina tugu ni dan masih ada lagi di Haifa Liberation 1948. Sedangkan apa yang berlaku adalah sebaliknya. Dan ini adalah cerita-cerita yang mungkin yang datang kelas saya dah cerita sikit. Saya akan cuba bawa view yang lain khas untuk kelas ni. Dan untuk kita faham skala kejahatan Israel. Untuk kita faham 13 tahun Mekah ni. Sebab jangan tengok Abdullah bin Jahash punya kejahatan bunuh orang tu saja. Tengok 13 tahun sebelum tu apa yang berlaku. Let's say kalau kita tak setuju dengan Hamas, kenapa Hamas ni nak terlalu radikal? Kenapa Hamas ni nak menyerang sangat? Kenapa tak jadi macam Fatah je? Sebab Fatah di tebing barat tu adalah satu gerakan Arab Palestin yang lebih diplomatik, yang bersedia untuk bertolak ansur, two state solution, macam-macam benda yang muncul zaman moden ni kan. So, kenapa tak jadi macam tu? Kenapa Hamas nak kena jadi radikal, kena jadi agak garang? Sedangkan okey cukuplah dia dapat Gaza kan, nak apa lagi? So mungkin soalan itu timbul. Okey, kalau kita lah nak berempati dengan mereka, cuba kita perhatikan apa yang berlaku sebelum tu. Ini adalah gambar yang dirakam dalam Arsip British 1948 antara kampung-kampung yang telah dihapuskan oleh pengganas-pengganas Yahudi. Masa tu ada banyak, Stern Gang, Irgun, Lehi, Hajana, Palmach, ada macam-macam nama yang saya jumpa dalam Arsip. Dan Tantura adalah satu kampung yang agak mewah. Kalau sedih kalau kawan perempuan ada masa, cuba langgan satu dokumentari, nama dokumentari itu adalah Tantura apa tajuk dia? Saya ada. Kalau tengok kat YouTube pun dia ada dia punya Dia ada dia punya dia ada dia punya teaser dia. Jadi dia punya teaser dia dekat YouTube, Tantura Massacre. Filem. Docudrama lah sebenarnya, docudrama bukan filem. So Tantura Massacre ni dia dihasilkan oleh Israel punya production house juga. Tapi yang agak bukanlah best, tapi yang agak menarik perhatiannya adalah ini adalah rangkuman interview kepada veteran Zionis dan pelarian Arab Palestin di Iraq yang merupakan penduduk asal di Tantura. Dan penganas-penganas veteran Yahudi ni, mereka interview untuk dapatkan cerita sebenarnya apa yang berlaku di situ. Dan Tantura ni
kalau dalam saya tengok sebahagian, saya tak sanggup nak tengok sampai habis dokumentari itu sebab saya rasa saya tak rasa saya sanggup untuk menghadapi dia punya beban emosi dan juga perasaan untuk mendengar apa yang veteran-veteran Zionis ni sebut. Sebab ada yang sebut sambil gelak-gelak, ada yang sebut sambil sedih. Tu bayangkan, sebab ni dokumentari kan, dirakam je kan. So ada yang sambil gelak-gelak dia kata, oh Tantura ni dulu kampung yang sangat mewah. Rumah-rumah mereka tu rumah yang mewah walaupun nama kampung kan, tapi kampung tepi pantai. Dia macam rumah-rumah di apa nama ni? Kalau di Amerika tu dekat mana tepi pantai saya tak tahu. Dia macam rumah-rumah dekat Amerika lah tepi pantai, cantik kan, menghadap pantai. Itulah Tantura. Dan ini menjadi target pengganas-pengganas Zionis yang terawal masa itu, targetnya adalah Tantura, dan dia cerita apa yang telah berlaku di situ sambil dia gelak-gelak. Bayangkan sambil gelak cerita pasal kami bunuh tu, kami bunuh ni, kami bariskan lelaki kat sini. Dan dalam gambar ni adalah gambar para wanita dengan anak saja, mana lelaki. Anak kecil dan wanita saja dalam gambar ni. Seorang researcher nama dia Theodore Kans, dia cerita di Tantura ni semua lelaki dibunuh. Yang mereka tinggalkan berbaki adalah perempuan dengan anak kecil saja. Itu pun sebab perempuan dan anak kecil dia tahu tak boleh survive pun, sebab mereka tak ada ke mana-mana. Mereka kena pergi ke wilayah Palestin, West Bank ataupun Gaza masa tu. Dua tu saja yang ada. Dan perjalanan daripada pantai, kan kita duk chanting from the river to the sea, Palestine will be free kan. Perjalanan nak pergi ke West Bank tu jauh daripada pantai ni, bukan dekat. Ya. Berapa bulan nak sampai situ untuk jalan kaki. Dengan segala makanan yang tak ada, dengan penganas-penganas jalanan yang masih banyak lagi bertebaran dekat sekitar Palestin, mereka diarahkan untuk tinggalkan kampung mereka dan pergi ke tempat lain. Ini standard yang dilakukan oleh penganas ni. Dan dalam Theodore Kans, dia punya research tu telah disaman oleh Universiti Haifa sendiri rasanya, saman dia. Theodore Kans ni researcher Israel, tapi dia kaji benda yang bertentangan dengan apa yang Israel nak rahsiakan lah, sebab dia telah membongkar kejahatan-kejahatan Israel. Dan dia kaji tentang Tantura. Dia tajuk dia spesifik pembantaian di bawah Bukit Karmel dekat Haifa, dan itu adalah kampung Tantura lah. Dan dia cerita dalam interview dia dalam riset dia bagi tahu, dia interview veteran ni, dan dia kata veteran ni cerita, kami tak akan bunuh semua orang, kami akan bunuh sebahagian. Yang lelaki itu kami akan biar hidup sebahagian untuk tolong kami bersihkan mayat-mayat keluarga mereka. Bayangkan macam mana nak faham dia punya emotion dekat situ. Saya rasa kalau perempuan tengok dokumentari tu lagi tak sanggup. Yang saya cerita pun saya rasa macam Allah, macam nak cerita. Sebab ni sangat jijik, sangat kejam apa yang dia buat. Macam mana kamu boleh bunuh semua kecuali tinggalkan sedikit lelaki untuk tolong bersihkan, dia panggil crime scene tu, dia kena bersihkan lah kan. Bersihkan mayat, bersihkan darah, basuh rumah tu daripada kotoran-kotoran. Untuk kita bayangkan apa yang dia buat. Kemudian lepas dia bersihkan, dia masukkan barang tuan rumah baru dan dia bunuh orang tu. So, ini diceritakan dalam interview Theodore Kans sendiri. Ini bukan cerita orang Arab Palestin yang punya cerita. Ini bukan cerita sejarawan Arab, sejarawan Islam. Ini adalah cerita daripada sejarawan Israel sendiri. Untuk kita faham, ini kalau saya susah nak cakap cerita ni cerita yang palsu, sebab yang cerita adalah senior ataupun veteran Zionis sendiri. Kalau orang Arab Palestin yang cerita, kita boleh faham, dia akan exaggerate sikit. Kita faham tak, biasa orang yang ada trauma ni dia akan mudah cerita benda-benda yang lebih daripada apa yang sepatutnya kan. Tapi sebagai orang yang sepatutnya merahsiakan cerita tu, veteran Zionis, dan diceritakan juga dengan maksud apa? Benda ni real berlaku. Ada banyak cerita lagi lah, tuan-tuan boleh cari docudrama tu. Dan Tantura ini kalau Google memang tak ada dah. Dah tak ada dah nama Tantura di Haifa. Carilah macam mana pun takkan jumpa. Sebab semua kampung-kampung ni telah dihapuskan daripada peta dan kenangan dan ingatan orang Palestin. Ni Deir Yassin, ni cerita yang lebih masyhur lagi. Sebab cerita ni banyak direkod dalam buku-buku Arab. Kalau cerita Tantura ni, buku Arab tak cerita sangat. Tantura ni cerita yang ada dalam rekod Arkib British dan juga research daripada Ilan Pape dan Theodore Kans tadi, orang Israel sendiri yang rekod cerita ni. Ini cerita yang dekat dengan kita sebab direkod oleh orang-orang Arab Palestin sendiri. Kalau tengok gambar karakter tu yang berlubang tu, itu bukan sebab karakter tu rosak, kena makan ke apa, itu peluru. Dan saya tak sanggup nak cari gambar lain, cukuplah gambar ni saja. Saya tak sanggup nak cari gambar-gambar lain tentang Deir Yassin
satu peristiwa yang lain, iaitu macam mana satu kampung lebih kurang 300-400 orang dibunuh dan mereka lari daripada kampung tersebut. Lari, bukan siapa boleh buat, bukan ada senjata apa semua kan. Mereka lari daripada Deir Yassin, mereka lari ke mana tahu? Ke Al-Quds. Mereka lari ke sana dan mereka diburu daripada belakang. Seorang demi seorang diburu dan macam-macam yang saya tak sanggup nak ceritakan, boleh cari sendirilah nanti. Yang paling sedih adalah bila membaca antara aftermath ataupun laporan akhir daripada cerita Deir Yassin ini adalah apabila seorang aktivis pendidikan Palestin namanya Hindun Al-Husaini, tengok kat belah kanan ada satu monumen ni kan, satu apa nama ni, tak tahu monumen nama dia. Kat bawah tu ada Hindun Yassin. Hindun Yassin tu maksudnya nama orang lah, Hindun Yassin, Hindun Al-Husaini. Hindun Al-Husaini dia adalah seorang aktivis pendidikan Palestin dan cerita tentang monumen ni adalah monumen yang didirikan di sebuah rumah anak yatim, sebuah sekolah, Madrasah Tifl Arabi, Tifl Al-Arabi, dan madrasah ini didirikan atas satu sejarah yang sangat menghiburkan, iaitu bila Hindun Husaini ini pada hari pembantaian Deir Yassin, dia berada di sekitar Old City, Al-Quds, dan dia dengar bunyi kanak-kanak menangis. Bunyi yang sangat kuat. Bunyi budak-budak menangis. Boleh bayangkan budak-budak menangis. Bising, kan? Saya hadapi bunyi itu sepanjang hari. So, saya faham maksud bising suara anak kecil, kan? Apatah lagi anak kecil itu adalah berjumlah 50 orang. Dan dia jumpa budak-budak ni rupanya berkumpul dekat pintu masuk ke dalam Al-Quds. Al-Quds dia bukan Masjid Al-Aqsa. Al-Quds ni Old City punya pintu. Pintu Jaffa. Yang General Allenby, General British masuk dari pintu tu masa dia jajah Palestin. Sekejap, bateri saya habis. Bateri. Tak habis cerita. Okey. So, pintu Jaffa tadi. Dia jumpa ada 50 orang anak kecil bawah umur 9 tahun. Anak kecil, bawah umur 9 tahun. Dan majoritinya adalah anak bawah umur 6 tahun. Main kan? Anak bawah umur 6 tahun. Mereka dikumpulkan ramai-ramai dekat situ. Selepas semua ibu dan ayah mereka dibunuh, ditembak dengan kejam, anak-anak ni dibiarkan berkumpul kat situ sebagai satu amaran kepada orang Arab Palestin. Bahawa Israel, penjajah dan pengganas Zionis ni mampu lakukan sampai tahap tu. Dia mampu membuat trauma kepada anak-anak kecil ni. Saya tak terbayang apa yang kita tengok anak kita menangis, kita macam, dah lah kita sendiri punca anak kita menangis. Kita berkotan dia kan. Tapi itu pun dah menyebabkan kita rasa macam, ya Allah, kenapa aku buat cerita kat anak aku kan? Tak lagi kita tengok anak-anak kecil yang mak ayahnya dibunuh dalam peristiwa Deir Yassin. Mereka dikumpulkan dekat depan pintu Jaffa menangis. Dan orang-orang Muslimin, orang Arab ni tengok betapa bisingnya suasana tu. Anak-anak kecil menangis. Sedangkan anak-anak kecil tu melihat bagaimana mak ayah mereka dibunuh oleh pengganas tu. Dan Hindun Husaini ni bawa anak-anak kecil tu pergi rumah dia. Dan akhirnya sekarang akhirnya lepas tu dia bina satu kompleks rumah anak yatim, Tifl Al-Arabi, dan jadi satu madrasah hari ini dekat Old City. So itu sejarah Deir Yassin. Dan hari ni kalau Google Deir Yassin pun tak jumpa dah. Saya cari-cari pun, rupanya yang sedihnya apa tahu? Saya pun ada share dekat Telegram Sirah Center. Yang sedihnya adalah hari ni, sekarang ni, Deir Yassin, perkampungan Deir Yassin, dia adalah sebuah hospital sakit jiwa. Maksudnya apa? Dia membina sebuah pusat rawatan untuk orang yang sakit jiwa, sedangkan ia dibina di atas sebuah tempat yang telah menyakitkan jiwa orang. So, bayangkan anak-anak kecil tu membesar apa jadi pada dia kan, dengan mengenang peristiwa mak ayah di sini. Okay. Dari situlah muncul benda ni. Atas sebelah kanan itu adalah Izzuddin Al-Qassam. Atas kanan tu adalah Izzuddin Al-Qassam. Dan bawah tu adalah Haji Amin Al-Husaini, pejuang-pejuang Palestin yang awal. Bawah tu Mufti Al-Quds. Dan ini adalah perang Arab yang pertama dengan Israel. Untuk kita memahami, untuk kita memahami, nanti saya kembali ke situ. Untuk kita memahami kenapa munculnya orang ni. Abu Ubaidah yang setiap hari popular kan, kita tengok video dia buat ucapan dan sebagainya. Macam mana pun kita tak setuju dengan tindakan Al-Qassam, Hamas, kita kena faham apa yang berlaku di sebalik itu sampai mereka muncul. Mereka bukan muncul kerana memang betul-betul nak menyiksa orang Arab Israel.
Mereka muncul sebab mereka betul-betul berada dalam satu sejarah yang sangat menyedihkan. Ya. Mereka mengalami trauma sejak daripada kecil. Melihat tanah air mereka jadi macam ni kan. Daripada peta yang penuh menjadi peta yang betul-betul empuk. Ya. Daripada, ya, bayangkan, saya tak tahu nak cerita apa lagi dekat peta ni. Kalau nak rasa feel betul, bacalah sendiri apa yang berlaku dekat dua peta ni. Sejak Oslo terutamanya. Dan ini adalah anak kecil tahun 2000, dalam intifadah tahun 2000. Lagu apa, Rabbani Intifadah tu tahun berapa keluar? Tahun 2000 lah. Rabbani tu buat lagu Intifadah memang sebab Intifadah Palestin tahun 2000. Dan ini adalah gambar anak kecil. Bayangkan budak-budak kecil baling batu kat kita kebal. Kenapa dia berani? Ini soalan pertama yang kita akan tanya. Kenapa dia berani? Kalau orang yang mengarut, dia akan tanya kenapa budak ni bodoh kan? Sebab baling batu. Kita akan tanya soalan yang real, iaitu kenapa dia terlalu berani nak baling batu kat kita kebal? Kalau bukan dia telah menanggung penderitaan yang lebih sakit lagi selama dia hidup. Dia menanggung pengalaman daripada ibu dan ayah dia. Dan ni kata kebal ni di Gaza sebenarnya, bukan gambar kat West Bank. Ni kat Gaza. Sebab tahun 2000 Gaza tu macam West Bank. Ada Israeli settler. Ada apa nama ni? Penempatan haram Israel dekat dalam Gaza. Sebelum tahun 2005. 2005 tu Israel keluar daripada Gaza. So ini telah jadi macam ni lah. Untuk kita faham, macam mana pun kita tak setuju dengan Palestin, dengan Hamas dan juga Al-Qassam, dengan pilihan mereka untuk jadi radikal, dalam golongan radikal. Untuk saya dan mungkin perempuan kebanyakannya, kita percaya ini adalah mujahidin, ini adalah mereka yang mempertahankan tanah air mereka. Tapi let's say lah ada orang anggap mereka ni radikal. Kalau kita anggap dia radikal pun, kena faham apa yang berlaku di sebalik itu. Dia tak semudah itu mereka jadi macam ni. Kerana mereka memang benar-benar mengalami trauma dan juga tekanan yang luar biasa sepanjang hayat mereka. Okay? Itu poin nombor 3. Saya tak tengok lagi komen ni. Saya tak sedar hati lah. Komen macam banyak kan. Tak tahu apa dia kat situ kan. Kita pause sekejap tengok soalan. Kalau ada, saya takut kalau tak dapat meraihkan. Mari kita tengok. Daripada atas. Banyak pula tu. Malik Faisal, terima kasih. Betul. Betul, dia assassinated dia. Betul, saya dah sebut tadi. Menggalakkan anti-sound. Mana soalannya? Tak ada soalannya. Ini, Ustaz, adakah kisah Israel ini mirip kisah Fir'aun? Adakah ini balas dendam yang berlaku dari zaman Nabi Musa? Okey. Masuk kelas saya lah. Ini soalan yang panjang dah jawab kan. Kalau saya boleh jawab direct soalan ni daripada Syairah Faiz, soalan daripada FB Puan Zarina. Adakah ini dendam Israel kepada umat Islam? No, tak ada. Mereka ni kalau saya boleh sebut dengan mudah. Kalau bahasa Ilan Pape ni sejarawan Israel, memang orang Israel betul, tapi dia dah dibuang sebab dia ni macam pro-Palestin. Ilan Pape dia kata apa? Zionism ini completely secular, tak ada kaitan langsung dengan agama Yahudi. Mereka memang sebab nak kuasa je. Tak ada isu balas dendam ke apa. Memang mereka ni nak kuasa je, nak lokasi dan nak kuasa. Atas sebab yang kita boleh empathy jugalah, sebab mereka orang Yahudi ni telah dihinakan maruah mereka bertahun-tahun lamanya. Dan mereka nak maruah mereka semula dengan cara yang salah, iaitu mereka nak Palestin, yang sebenarnya dah ada tuan rumah pun dekat situ. So dia bukan isu balas dendam. Mereka ni completely secular. Bahkan kalau tengok Benjamin Netanyahu punya ulasan agama tentang kenapa kita kena pertahankan Israel, nampak sangat dia punya awkward dia lah. Boleh cari video Benjamin Netanyahu ajar pasal agama kan. Nampak sangat awkward dia. Nampak dia ni takut agama. Beza dengan Abu Ubaidah yang bagi ucapan dekat Palestin tu, bila dia baca Al-Quran, bila dia dalam post tadi pun tengok ayat Quran dia pilih surah Al-Isra kan, yang cerita pasal akan ada ibadan lana uli ba'sin syadid, dia akan kembali ke Palestin. Orang-orang Al-Qassam ni luar biasa dia punya agama dia. Nampaklah mereka punya komitmen kepada agama. Benjamin Netanyahu sejak daripada Ben Gurion, Perdana Menteri pertama, semuanya sekular. Tak ada beragama sangat pun, cuma gunakan agama untuk dapat sokongan. Ini komen Ilan Pape, bukan saya. Untuk faham yang memang mereka ni sekular. Okay. Zara Syafiq ada sebut pasal Zionism. Zionism ni sebenarnya kalau ikutkan, dia agenda politik yang boleh disokong oleh mana-mana orang.
Ada orang evangelical Christian, menurut sebagian pandangan mereka lebih pro kepada Zionism. So mereka memang nak agenda Zionism ni berlaku sebab mereka pro pada agenda tu lah. So agama Yahudi, bezakan beberapa perkataan, agama Yahudi, keturunan ataupun etnik Yahudi, apa lagi, Zionism dan negara Israel. Setiap perkataan ni nak kena parking elok-elok supaya kita tak salah interpret lah apa yang dimaksudkan, apa yang berlaku dan apa yang terjadi sepanjang sejarah. Sebab yang betul-betul culprit dalam isu Palestin ni adalah Zionism punya gerakan. Dan mereka juga jadi punca pergaduhan dengan Rabai Yahudi sebenarnya bergaduh dengan Zionis ni. Sebab apa? Mereka telah ubah tafsiran agama Yahudi. Sepatutnya agama ni semua orang boleh anut agama kan. Tapi tafsiran Zionism, agama Yahudi ni hanya boleh dianut oleh mereka yang kelahiran anak orang Yahudi. Itu dia pelik lah. Sebab tu dia bergaduh dengan Rabai Yahudi, orang-orang agama Yahudi. Sebab Zionism ni mengubah macam-macam tafsiran pasal agama. Sebab mereka sekular lah, senang cerita. Apa kita nak jawab bila orang kata Palestin sebenarnya telah merdeka semalaman? Kak Lina. Ya betul, 1988 Yasir Arafat lah dia umumkan Palestin merdeka kan. Mereka yang tak bersatu bila Hamas menang Perang Raya dinafikan masih Fatah yang lead. Orang kata Palestin sebenarnya telah merdeka kan, tapi mereka yang tak bersatu bila Hamas menang Perang Raya dinafikan. Okey, ini isu yang dah mula detail dan memerlukan pengetahuan yang lebih banyak tentang Palestin. Cuba baca Oslo, perjanjian Oslo ataupun Oslo Accord yang merupakan perjanjian keamanan Yasir Arafat dengan Yitzhak Rabin kan dekat US, Norway sebagai mediator. Itulah perjanjian yang telah mengikat kita daripada minta lebih daripada tanah yang sedia ada sekarang. Sekarang ni kan peta Palestin macam tu kan. Itu dicipta ketika perjanjian Oslo. Yasir Arafat dengan Yitzhak Rabin ni. Tapi jangan terkejut dengan satu cerita, iaitu Yitzhak Rabin telah dibunuh oleh orang Israel. Sebab tu bila orang bincang pasal siapa yang lebih tak ada tol ansur ni, orang Israel ke orang Palestin? Yang lebih tak ada tol ansur sebenarnya adalah orang Israel. Orang Palestin ni at least mereka bersedia untuk berunding, mereka bersedia untuk bersedia untuk mereka lebih bersifat resistant. Yang Israel ni, okey, let's say kita pun tak setuju lah kenapa Israel nak kena iktiraf pula kan. Tapi telah berlaku pun pada perjanjian Oslo, bila Yasir Arafat buat perjanjian keamanan dengan Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel masa tu. Tapi Yitzhak Rabin ni telah dibunuh oleh orang Israel kerana dia tak setuju. Mana boleh kita nak kena ada dua negara pula. Kita saja ada kat sini. Dan tahu siapa yang ganti Yitzhak Rabin sebagai Perdana Menteri masa tu? Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu ganti, dan antara ucapan Benjamin Netanyahu yang paling bersejarah adalah memang dia terang-terang bagi tahu Palestin takkan ada kat sini. Sebab dia adalah parti Likud, parti yang paling nasionalis, yang ekstrim lah dekat Israel. Untuk kita faham yang sebenarnya mereka semua jahat, dan Benjamin Netanyahu ni adalah watak yang paling jahat yang mungkin boleh kita fikirkan lah pasal Perdana Menteri Israel sampai ke hari ini. So, saya tak tahu saya menjawab ke tidak. Payah nak jawab secara direct Kak Nina punya soalan ni. Dia banyak melibatkan beberapa fakta-fakta lain. Kenapa Fatah ambil approach macam tu? Fatah pun secara sejarahnya dia bukan macam tu pun. Fatah ni, Yasir Arafat, dia adalah grup yang bersama-sama dengan Ikhwanul Muslimin daripada Mesir. Ketika Ikhwanul Muslimin berperang dalam perang 1948. Untuk kita faham, itu adalah Yasir Arafat. Masa dia muda. So, dia bukanlah diplomatik macam yang sekarang kita kenal. Asalnya dia bukan macam tu. Tapi dia berubah kerana strategi. Dan saya susah juga nak menyalahkan Fatah banyak perkara. Tapi kerana tindakan Yasir Arafat itulah yang menyebabkan akhirnya hari ini memang tak ada pilihan kecuali kita boleh minta wilayah yang apa yang ada je lah kita boleh claim. Dan tak boleh nak claim Palestin secara keseluruhan dah. So perjuangan sekarang, perjuangan Hamas sekarang ni adalah dia bukan nak semua Palestin. Untuk kita faham, dia bukan nak semua Palestin pun. Dia nak make sure yang Israel hormat mereka sebagai negara. Keluarkan semua penduduk Israel dekat West Bank. Kalau dalam mana saya punya slide? Slide saya hilang. Saya nak tunjuk slide saya. Okey ni. Okay. Ni peta ni kan. Sebab tu saya banyaklah cerita kan. Kalau tengok peta West Bank, kenapa peta dia macam tu? Ini kesan perjanjian Oslo lah. Kesan perjanjian Oslo adalah Israel dipecahkan
wilayah-wilayah dekat West Bank ikut zon A, zon B, zon C, dan ada banyak apa nama ni, perumahan-perumahan haram Israel dekat situ. Dan of course itu sangat bertentangan dengan semangat negara. Negara apa bentuk macam tu? Kan? Negara apa yang bentuk negara tu macam tu? Dan kita kena faham sejak 1967, perang 6 hari itu, sampailah 1988 ketika Yasir Arafat umumkan kemerdekaan Palestin, Gaza dan West Bank ni milik Israel. Sebab tu Israel boleh buat kepala dalam perjanjian Oslo. Sebab bagi dia, West Bank ni sebenarnya dia punya. Bagi dia lah. Okay, sedangkan dia jajah kan. So, sebab tu Israel buat kepala, dan apa yang berlaku hari ini adalah satu hasil kepada kejahatan yang berterusan yang Israel buat. So, saya tak ada jawapan yang direct kepada soalan itu. Allah alam je, mana lagi soalan. Actually, saya suka ni ada orang sebut Mia Shazali kan. Dokumentaris banyak sangat best tau. Ini masih yang best untuk tengok dokumentari Al Jazeera. Yes, Al Jazeera punya dokumentari sangat best. Kalau nak, sebab dia banyak dokumentari pasal Palestin. Oslo ada series dia, Perang 6 Hari ada series dia, Nakbah ada series dia, best lah. Boleh cari juga media-media pro-barat untuk tengok mereka punya view pasal Israel Palestin punya case. Kita tengok Vox punya dokumentari, memang dahsyat lah dia punya naratif, dan dia tunjuk macam mana orang-orang Israel happy je duduk dekat Jerusalem, duduk dekat West Bank, untuk bagi tahu yang West Bank ni sebenarnya syurga. So sangat menjadikan, tapi ini masanya lah kalau kita nak tengok kan. Okay. Abu Ubaidah, teori kata ciptaan Yahudi. Saya tak tahu bila teori konspirasi, dan macam mana nak buktikan, sebab dia pun teori kan. Sekarang ni siapa, kalau dalam konsep dalam fiqh kan, yang nak menuduh dia kena bawa bukti lah. Siapa yang datang dengan tuduhan, dia kena bawa bukti. So kalau kamu tuduh yang itu ciptaan Yahudi, dan bawa bukti, itu saja kan. Cara paling mudah untuk buktikan Abu Ubaidah tu adalah ciptaan Yahudi. Sekarang ni yang terang-terang dia adalah orang Al-Qassam, Hamas. Terlalu banyak bukti yang nak bagi tahu yang itu adalah Hamas kan. Tapi yang datang daripada jauh-jauh yang dicakap dia adalah orang Yahudi, tak tahulah. Mungkin mereka anggap itu adalah entertainment untuk mereka. It's fulfilling untuk mereka punya adrenaline, rasa macam tahu segala-galanya. So, yeah. Saya cari soalan ni. Kenapa saya nak sokong kalau Yahudi tak suka penegak agama mereka? Kenapa Kristian nak sokong Yahudi? Apa yang orang Kristian? Saya tak, mungkin point of view agama ni saya tak berani nak jawab sangat sebab tak properly explore. Tapi saya ada setuju dengan beberapa interview ni bila mereka discuss pasal Zionism. Akhirnya dalam politik, setiap orang akan menunggang orang lain. Zionis akan menunggang orang lain, dan orang lain itu pun bila dia bertolong apa nama ni? Bila dia tolong Israel pun ada kepentingan politik jugalah. Dia tak semudah yang kerana agama dia menyuruh benda tu kan. So saya punya view, saya setuju dengan point tu. Politik yang drive semua benda ni untuk berlaku. Politik dan ekonomi. Oh, tak ada soalan sangat, bagusnya. Banyak komen, bagus-bagus. Saya rasa kelas kali ni dia banyak membantu saya lah, bukan saya terima banyak soalan. Bagus-bagus. Okey. Ada sempat lagi tadi. Habis tak ada soalan yang nak tanya extra untuk part yang saya dah sentuh ni. Ada 2 poin je lagi, tak banyak lah. Kita sampai 11.30 kan, masih dah kan? Betul kan? Okay. So, poin nombor 5. Apa saya nak sebut ni? Okay. Kan saya dah sebut dalam kelas saya juga, bila Nabi SAW persiapkan tentera Usamah untuk pergi ke tempat ayahnya syahid di Mu'tah. Dan bila Nabi wafat 3 hari lepas tu, tentera Usamah patah balik ke Madinah. Dan Abu Bakar bila pagi tu mereka berbincang dekat Saqifah, kemudian Abu Bakar jadi khalifah nak dekat tengah hari tu, petang tu Abu Bakar bagi ucapan dan dia minta tentera Usamah jangan tidur di Madinah, pergi sebagaimana Nabi suruh. Apa poin yang saya nak petik dari situ? Ikut resmi Abu Bakar ni. Sebab kenapa sahabat refuse untuk benarkan tentera Usamah pergi?
Sebab sahabat termasuk Umar Al-Khattab sebenarnya dia termasuk dalam tim yang kena pergi. Sebab tu dia macam bias sikit lah bila dia macam tak setuju dengan Abu Bakar kan. Tapi poinnya adalah kenapa sahabat tak setuju? Sebab bila Nabi wafat, bukan nak cakap iman tu drop. Tapi bila tak ada Nabi, kita tak ada benda yang confirm daripada Allah Ta'ala. Macam sekarang lah kan. Macam mana kita nak tahu Gaza tu menang ke tak? Wahyu tak turun lah. Wahyu tak turun lah. Kalau zaman itu, bila nak pergi perang Badar, kemudian turun suratul Anfal, dia kesan dia lain. Dengan kita pergi perang Badar tapi tak ada apa-apa, tak ada wahyu. Lain. Dia beza sebab kita diberikan jaminan oleh Allah Ta'ala. Okay? Sama macam kisah Abu Bakar ni, dah tak ada ayat Quran turun lah. Dah tak ada wahyu yang turun. Hanya Abu Bakar yakin dengan janji Allah Ta'ala, dan Abu Bakar juga tak jangan dipengaruhi oleh numbers di lapangan untuk rasa kita kalah ataupun kita menang. Yang penting kita buat kerja. Yang penting kita buat tindakan dan juga khidmat kita untuk Palestin. Tak kisah sama ada kita ada potensi untuk menang ataupun tidak. Sebab tu apa yang jawapan awal saya, kenapa Hamas buat macam tu? Apa pilihannya? Apa pilihan lain untuk Hamas buat? Hamas tak ada pilihan lain. Pilihan lain sebenarnya adalah Fatah, kalau jawapan mudah kan. Pilihan lain kalau tak nak buat macam Hamas adalah buat macam Fatah. Dan apa yang berlaku pada West Bank? Dan kita semua tahu apa berlaku pada West Bank. Itu bukan negara. Itu bukan negara, itu satu dia bukan negara. Dan satu dia bukan negara yang berdaulat. Fatah ni tengok, ada tak keluar apa-apa ucapan daripada Fatah? Banyak kes di Gaza ni. Ada tapi nampak sangat yang dia ni dalam dilema, dia tak boleh buat apa-apa. Ya? So dia sangat menyedihkan. Sebab kita tahu dia tersekat. Dia terikat dengan macam-macam benda. Sedangkan Israel itu sendiri yang menjaga keamanan dalam kurungan. Menjaga keamanan dekat West Bank. Apa dia boleh buat? So pilihan lain kalau tidak mengambil pendekatan Hamas adalah Fatah. Dan itu yang Israel nak. Sebab kalau kamu jadi macam Fatah, senang sikit kami nak masukkan settlement haram kami dekat Gaza, dan jadilah macam West Bank. Ya? Apa ingat peta tu tak berubah lagi kan kalau kita tengok peta tadi kan? Kalau peta ni berubah, peta Palestin ni sentiasa berubah. Dan apa jaminan untuk peta ni tak berubah lagi? Dia boleh berubah lagi. Dan makin mengecil. Tak ada trend semakin membesar warna hijau tu. Semakin sentiasa mengecil. Dan West Bank kita tahu, dia memang tinggal saki-baki saja. Dan Israel memang daripada awal mereka punya trik adalah memastikan penduduk Palestin ni tak suka duduk kat situ. Supaya mereka keluar daripada Palestin. Dan bila mereka keluar, inilah masanya untuk Israel ambil semua yang ada. Okay? So apa pilihan yang Gaza ada? Melainkan mereka kena tunjukkan pada Israel bahawa mereka sentiasa tidak setuju dengan Israel dan sentiasa akan melawan kejahatan Israel. Dan kalau ikut Abu Ubaidah punya ucapan, dah banyak kali dia bagi ucapan, dia bagi tag. Abu Ubaidah ni kita baru kenal masa ni, padahal sepanjang isu Palestin ni dia sentiasa ada. Dia sentiasa ada je dia punya press statement dia disampaikan kepada Israel. Dia banyak kali ingatkan jangan buat apa-apa pada West Bank. Tengok Gaza ni, nampak je Gaza. Tapi dia sedang take care West Bank. Dia sedang menjaga Masjidil Aqsa. Sebab Fatah tak mampu nak buat apa dah. Dengan diplomatik punya approach, dia tak boleh buat apa dah. Dia tak ada kekuatan, dia tak ada wilayah dah. Yang ada hanya nama dan juga eksekutif lah, kerja-kerja menguruskan pejabat dan sebagainya. Tapi untuk jaga kedaulatan dah tak ada dah. Yang ada adalah Hamas. So Abu Ubaidah ni yang hari ni baru kita kenal, dah banyak kali dah dia bagi ucapan tolong jangan bunuh orang-orang di West Bank. Tolong jangan ganggu kesucian Masjidil Aqsa. Tapi mereka tu tak buat. So serangan 7 hari bulan berlaku. Kerana Hamas dah letak boundary-nya kat situ. Kalau kamu buat lagi, dan ini adalah punya balasan. So itu perlu berlaku. Kan? Dan dalam grup kami pun bincang. Apa pasal orang-orang di Gaza ni macam tak komplain Hamas Sedangkan itulah harapan Israel kan. Bila dia bunuh 11,000 orang civilian. Tujuannya apa? Supaya orang-orang awam tak memihak kepada Hamas lagi. Tapi yang uniknya Hamas ni semakin popular. Orang di Gaza ni semakin bersatu. Dan ada macam-macam teori konspirasi lah. Ada yang cakap Hamas ni tutup mulut rakyat dia, Hamas ni tekan rakyat dia. Tekan apanya? Apa buktinya? Kena datangkan bukti lah. Janganlah berteori saja kan. Sebab macam dalam kes apa negara-negara yang macam Korea Utara. Korea Utara kan. Ya. Korea Utara terang-terang lah nampak Kim Jong Un tu memang dia tekatlah rakyat dia, memang tekan rakyat dia kan. Sebab memang tak bebas langsung. Gaza ni berapa ramai influencer dalam tu. Berapa ramai orang-orang pakar, politician, orang-orang Palestin yang berada di luar
Dengan maksud, mereka bukan menekan rakyat mereka. Rakyat mereka rakyat yang bebas. Dan kita tak jumpa. Saya jumpa satu je. Ada satu video kecil, pendek, tak tahulah real ke tidak, yang seorang ibu dia marah-marah Hamas. Sebab Hamas menyebabkan anak dia mati. Itu saja satu video dan saya pun tak tahu video itu betul atau tak. So, poinnya adalah kita ambil resmi Abu Bakar. Apapun yang di hadapan kita sekarang, kita ikut resmi Abu Bakar. Dan ini adalah interview. Saya tak sempat nak cerita semua dah. Tengok interview ni. Carilah dekat YouTube. Ni Scott Ritter, dia former Marine Intelligence Officer US. Dan interview ni best sebab saya lama nak mencari apa analisis dari sudut perang Israel Gaza. Sebab saya nak faham siapa yang menang, siapa kalah. Abu Ubaidah now. Bagus-bagus semua peminat Abu Ubaidah. Saya ada satu gambar tu kan, ada orang share. Ada orang Arab-Arab yang pro Palestin ni. Setiap kali Abu Ubaidah bagi ucapan, dia berdiri. Dia menunjukkan ketaatan lah. Saya pun sekarang nak hidupkan, nak buat benda juga. Bila dengar Abu Ubaidah bagi ucapan, dia berdiri. Semangat sikit kan, rasa macam khalifah bagi ucapan. Tak adalah, dia dengan maksud kita hormat dan juga insyaAllah. Saya tak tahulah betapa dahsyatnya semangat dan kekuatan mereka ni kan, untuk bagi ucapan berapi-api macam tu. So ini interview Scott Ritter, boleh cari dekat YouTube sebab dia ada analisis yang sangat menarik. Sebab kena faham, kita nampak Gaza kalah kan. Kita nampak Gaza kalah, 11,000 orang mati. Tapi Scott Ritter ni bagi banyak data, tapi ni dah lama dah, 27 hari bulan tu kan. Ada lagi interview lain yang boleh follow up lagi. Carilah interview yang lain yang adil, yang analisis perang Israel Gaza ni. Sebab dari sudut perang, kematian bukan menandakan kamu menang ataupun kamu kalah. Itu salah satu je, daripada banyak faktor lain. Berapa banyak kerugian Israel sekarang. Israel sekarang ni everyday dia menanggung kos 250 juta setiap hari untuk perang ni. 250 juta. Dan kereta kebal dah berapa banyak kereta kebal tumbang, dan dekat 200 kan. Dan dekat 200 kereta kebal Israel telah dimusnahkan oleh roket-roket Al-Qassam. Kan? Dan satu kereta kebal tu kos dia adalah 3.4 juta, 3.5 juta. Kan? So untuk kita faham, dari sudut ekonomi Israel sedang tenat sebab dia menanggung kos yang sangat tinggi untuk berperang. Sebab tu Amerika dengan belas kasihnya Amerika ni pada Israel, dia berilah bantuan dia panggil apa? Humanitarian aid kepada Israel. Kesian orang Israel ni kan. So bagilah dia 4 bilion rasanya dia peruntukkan kepada Israel kerana kesian kepada Israel. Ya, bayangkan Israel memerlukan. Dan itu baru ekonomi, belum cerita pasal moral. Dalam perang, kalau kamu tak dapat sokongan, kalau kamu tak dapat positive feedback daripada dunia lah, sebab dalam skala perang antara negara ni, kalau dunia tak menyokong kamu, bermakna kamu kalah. Sebab sekarang ni dunia yang menyokong Israel hanyalah sekutu dia je. Kan? Amerika and the gang. Selebihnya yang lain tu, dia memang tak bersama dengan mereka. Dan dari sudut penduduk dunia pun, kita boleh sebut majoriti memang pro-Palestin. Kan? Maybe dia tak pro-Hamas, tak ada masalah, tapi pro-Palestin. Menyokong Palestin sebagai sebuah negara yang berdaulat adalah luar biasa. Dan Israel tak menang. Kalau Scott Ritter punya analisis, dia kata kalaulah berlaku ceasefire pun, Israel dianggap kalah. Sebab sepatutnya Israel menang. So kalau berlaku ceasefire, Israel kalah. So Israel kalau dia bunuh Gaza, habis. Memang benda tu kalau ikut Scott Ritter, benda tu mustahil berlaku. Sebab ada banyak sebab untuk benda tu tak boleh berlaku. Kan? Berkaitan dengan kuasa-kuasa besar dunia juga takkan benarkan benda tu berlaku. Dan kalau dia ceasefire, dia akan kalah. Kalau dia kalah, lagi dah kalah tu. Sebab dia menanggung kos yang sangat banyak. Okay? Dan last sekali, ni last sekali. Terima kasih, saya suka komen-komen kat bawah ni. Tulis je. Kalau ada soalan je beritahu saya. Last sekali, tadi saya sebut 5 poin kan, 6 poin yang saya tambah baru tadi. Masa awal kelas tadi saya tambah. Ada guru saya dekat Jordan dulu, dia bagi satu ingatan yang penting lah pasal Palestin ni. Bashir aw ikhtasir. Berilah khabar gembira, ataupun kalau tak nak beri khabar gembira, ikhtasir, berpada-padalah dalam berkongsi tentang tragedi ataupun kematian ataupun kesedihan di Gaza ni. Kita tahu ada banyak video, gambar yang sangat menyedihkan. Tapi jangan over kita berkongsi dan juga consume benda tu.
Saya ada kawan saya punya apa nama ni, saya punya partner saya dekat Siro Center lah, Asim Hatta tu, dia memang organizational psychologist. So saya sembang dia, Asim okey tak? Sebab saya nak ajak dia untuk bentang topik psikologi isu Gaza ni. Macam mana kita nak cope dengan situasi ni kan. Dia reply apa tahu? Dia kata Ana sekarang pun tengah coping mechanism, dia tengah sedih melampau. Sebab benda tu memang apa nama ni, benda tu mengganggu lah sebenarnya emotionally, kestabilan dia semua kan. Dan poin saya adalah supaya kita berpada-pada membaca, konsum berita-berita sedih daripada Gaza. Dia cukup sekadarnya untuk kita bersimpati dan bersemangat, cukup. Tapi kalau dia menyebabkan kita akhirnya tak boleh buat apa kan, macam lemah je tiap hari, tak tidur malam. Saya pun dah beberapa malam kan tidur mimpi pasal Gaza kan. Tiap malam mimpi Gaza kan, mengganggu kan. Tak mengganggu, tapi kalau over sangat, memang dia mengganggu function kita lah kan? Dan benda tu real. Psychologically, Ustaz Aziza pun ada share juga benda tu. Dan saya ada share pasal cerita yang lepas kita sembang tentang Sofiah binti Abdul Muttalib tu kan. Yang Sofiah binti Abdul Muttalib yang Nabi larang untuk tengok jasad Hamzah kan. Nabi larang dia untuk tengok jasad Hamzah yang telah dirosakkan dalam perang Uhud kan. Menandakan Nabi pun tahu itu ada negative effect kepada sesiapa yang over sangat melihat kejadian di medan perang ni, sampai akhirnya tak boleh nak tak boleh nak bertenang. So saya tak tengok sebenarnya video-video yang ganas-ganas ni sebab saya rasa saya tak ready, dan saya pernah melalui zaman yang saya addicted tengok benda-benda macam tu sampai akhirnya dia mematikan hati saya. Saya ada pengalaman disibukkan dengan benda tu. So saya lebih suka untuk baca sejarah, saya lebih suka untuk baca hadis-hadis Al-Quran tentang Palestin, apa sajalah yang berkaitan dengan ilmu, supaya saya tak over consume benda-benda yang menyedihkan ni. Sebab saya rasa saya tak mampu nak kawal nanti. Sebab dah kena pada kawan-kawan saya takut saya kena sekali, nanti saya pun tak boleh function well. So berpada-pada lah. Dan sebab tu saya suka untuk kita carilah apa saja yang boleh kembali mengingatkan kita tentang kejayaan. Dan of course bukan kerana kita menafikan hak simpati kepada Gaza, tapi lebih baik kita sederhanakanlah, jangan berlebihan pada mana-mana pun. Wallahualam. Ni ada soalan ni. Antara membangun ketenteraan Hamas dan kepenuhan asal Gaza, mana Hamas dapat duit? Soalan susah-susah soalan ni. Mana Hamas dapat duit? Entah, saya tak tahu. Saya rasa antara benda-benda yang macam saya tak reti nak jawab tentang isu Gaza ni adalah bila melibatkan political alliance, contoh macam hubungan Hamas dengan Hizbullah, dengan Ansarullah dekat Yaman sekarang yang baru kan, Houthi kan. So dia payah sikit nak menjawab soalan tu sebab dia adalah benda yang tak didedahkan. So benda-benda yang tak didedahkan ni macam saya tak berani nak masuk sangat. Sebab dia terbuka untuk konspirasi lah akhirnya. Dia akan menyebabkan kita berkonspirasi tentang benda tu. Kalau ikut Hamas, okey. Kalau Hamas, dia tak pernah claim mana-mana negara pernah bagi dia duit. Hamas tak pernah umumkan mana-mana negara bagi dia duit. Okay, Hamas tak pernah. Bukan tentera, dari sudut ketenteraan. Dari sudut bantuan, makan minum, ubat-ubatan, itu semua orang tahulah. UN pun bagi sumbangan tu juga kan. Tapi kalau ketenteraan, Al-Qassam ataupun Hamas tak pernah claim mana-mana negara bagi bantuan duit. Dan secara numericalnya pun, secara matematiknya pun, kita tengok kos yang Hamas guna untuk military adalah sangat low, sangat sedikit. Satu roket tu, satu launcher tu dalam $350 macam tu je. Ya. Satu roket yang 5,000 roket yang dilepaskan ke Tel Aviv masa first serangan tu, satu roket tu harga dalam berapa ya? $500 hingga $1,000 je. Untuk bandingan misail Iron Dome dekat Tel Aviv tu, satu misail tu harga dia adalah 60,000. Dan satu roket kena dipintas oleh 5 misail. Bayangkan berkali-kali ganda dia punya mahal kan untuk satu roket Hamas saja. Dan kita faham kenapa duitnya tak banyak, sebab mereka guna lokal punya kepakaran dan lokal punya duit lah, ekonomi kan, untuk bangunkan senjata. So saya tak tahu rumours yang cakap Iran bantu dan sebagainya, itu kata-kata daripada itu naratif barat lah, yang setakat yang saya pernah explore tu naratif barat. Dan Hizbullah of course dia ada hubungan baik dengan Hamas, sebab setiap kali Gaza kena serang dia join sekali. Sekarang ni Ansarullah pula satu lagi kan dekat Yaman, tukar nama daripada Houthi yang sebenarnya jahat lah kan. Houthi buat riot dekat Yaman kan. So dia jahat lah sebenarnya.
Tapi okey, itulah dinamik dunia perang ni. So sekarang ni dia pula declare dia berperang dengan Israel, dan roket dia pun dipintas oleh Saudi kan. Roket yang dia lalu ruang udara Saudi dipintas oleh Saudi. So itulah Ansarullah ataupun Houthi di Yaman. Saya percaya yang dalam keadaan perang, kita memang tak boleh nak nafikan yang apa saja yang boleh membantu kita politically menang ke atas musuh, itu dibolehkan. Strategik lah, secara strategik. Bukan sebagai alliance, maksudnya apa nak sebut ini, bincangan fake jihad pun ada juga dalam topik apa nama ni, al-muawanatu bil kufri. Boleh tak minta tolong orang kafir untuk Islam? Itu topik yang sangat complicated nak bincangkan di ruang ni. Poin saya secara umumnya dalam siasah kita bersedia untuk menerima kita punya alliance daripada yang bukan Islam tu. So apatah lagi kalau Muslim yang macam Hizbullah yang dikatakan Syiah, betul kan? Ataupun Iran yang dikatakan Syiah, ataupun Houthi yang merupakan pengganas di Yaman kan. So dan juga dia punya Syiah lagi kan. So kalau itu pilihan yang ada untuk Gaza, maka itu saja yang boleh. Dan poin saya adalah kenapa Hizbullah, kenapa Houthi, kenapa Iran? Iran sebab dia ada nuklear. So banyak negara tak berani kacau Iran. Houthi dan juga siapa nama satu lagi tu, Hizbullah, mereka tidak mewakili negara. Sebab tu mereka ni tidak menanggung beban sebuah negara. Sebab tu bila orang cakap, kenapa Malaysia tak hantar tentera? Kena faham. Kalau Malaysia hantar tentera, yang menanggung adalah negara, bukan tentera tu. Beza dengan Houthi, kalau diserang, yang kena target serang tu adalah Houthi saja, bukan Yaman tu. Kalau Hizbullah serang Israel, yang kena target dengan peluru berpandu Israel adalah Hizbullah, bukannya negara Lebanon. So, itu beza dia. Sebab tu Malaysia tak boleh hantar tentera. Sebab nak lalu ruang udara mana, nak kena lalu laut mana, nak kena lalu jalan darat yang mana satu, semua kena minta izin. Minta izin ASEAN, minta izin Asia, minta izin apa nama ni, negara-negara yang berkaitan. So tak semudah itu untuk kita minta itu, minta inilah, atas semangat kita nak bebaskan Gaza. Wallahualam. Lagi soalan je Ustaz, kat bawah tu. Saya tengok tengok kata-kata Ustaz milik kenyataan Hamas. Tak saya Abu Ubaidah kan. Dah. Kalau nak konspirasi kan. Mana soalan dia? Kenapa tak jumpa video atas tembak Gaza konflik Hamas ya? Yuk. Sebab ada soalan dalam medsos. Ini saya pun sebut tadi soalan ni sebab saya pun memang tanya soalan yang sama. Kenapa orang Gaza tak komplain Hamas? Sedangkan itulah projek Israel untuk buat rakyat dia tak suka pada Hamas kan. Saya tanyakan dalam grup dan pembincangan tu jadi panas sikit. Sampai bergaduh-gaduh ke antara kami. Bergaduh tapi akhirnya dapat satu kesimpulan yang best lah. Ini antara tazkirah untuk kita juga. Orang di Gaza ni kenapa dia stay dekat Gaza? Cuba bagi satu jawapan. Kenapa dia nak stay kat Gaza? Sedangkan Gaza dah diserang sejak 2006. Bahkan Gaza tu sendiri sebelum 2006 pun memang dah hancur dah. Maksudnya dah banyak penjajahan dan sebagainya kan. Okay. Kenapa mereka masih stay dekat Gaza? Just kalau banding dengan kita pun, saya tak payah sebut orang lain cerita pada saya sendiri kan. Kalau kita dah tak suka rumah ni, kita keluar kan. Kalau rumah ni dah tak selesa, apa nak duduk sini lagi kan. Tapi kenapa orang Gaza ni masih stay dekat Gaza? Kalau bukan, jawapannya adalah kerana mereka ada standard kehidupan yang berbeza dengan kita. Mereka punya impian kehidupan berbeza dengan kita. Kita mungkin impian kehidupan saya adalah saya nak rumah yang cantik, nak langsir yang cantik kan. Tengok langsir cantik kan. So langsir yang cantik, ada apa nama ni, kereta yang selesa boleh bawa kita ke sana sini, kita ada kemudahan, fasiliti, ada taman, permainan, aman, makanan cukup. So mungkin itu impian kita. Sebab tu tiap kali pilihan raya, mana-mana wakil rakyat pun yang di-offer adalah tawaran-tawaran personal. Ini dah mula masuk politik Malaysia ni. So, ini dia lah kalau plan dari negara kita kan. Antara yang boringnya adalah kenapa semua wakil rakyat ni nak memuaskan hati individu. Sebab apa? Kenapa dia tawarkan, tak apa, nanti kalau saya memerintah, kamu akan dapat sekian-sekian. Kenapa kamu, bukan negara ni? Sebab rakyat negara kita ni, dia punya standard kehidupan adalah tentang aku. Apa yang aku dapat kalau aku undi orang ni? Kita banyak fikir pasal diri kita. Beza dengan orang Gaza. Dia nak fikir apa yang Palestin akan dapat kalau Hamas terus memimpin kita.
biarlah rumah kami hancur, tak cukup makan ke apa. Ini statement ni kami bincang dalam grup tu lah kan. Banyak artikel yang kawan yang ambil itu, kawan itu. So dalam banyak-banyak tu saya simpulkan benda ni lah kan. So apa yang mereka sebut adalah kerana mereka punya standard, mereka punya impian adalah bukan tentang diri mereka. Impian mereka adalah Palestin. Mereka nak Palestin kembali berdaulat. Mereka nak Baitul Maqdis kembali ke tangan umat Islam. Kalaulah jalan untuk mendapat benda itu adalah kami terkorban, ya kami akan terkorban. Sebab mereka punya standard kehidupan beza dengan kita. Mereka telah ditarbiah dan mereka jadi macam tu. Dan Nabi pun dah jamin dalam hadis kan, hadis yang la tazalu ta'ifah yang saya biasa baca tu kan. Nabi dah jamin dalam hadis tu. Itu sikap mereka. Mereka bukan macam kita. So bila kita tanya soalan, termasuk saya pun tanya soalan yang sama maksudnya saya lah. Bila saya tanya soalan tu adalah kerana saya ni ada standard kehidupan yang berbeza. Sampai saya macam pelik, kenapa orang Gaza macam tu? Sebab standard kehidupan saya adalah bila saya undi seorang wakil rakyat, saya nak fikir apa yang saya dapat. Saya tak fikir sangat Malaysia ni boleh maju tak dengan pemimpin macam ni. Malaysia ni boleh, contoh kan, ambil satu sajalah nak kacau-kacau politik kan, GST ke SST. Contoh kan, bila kita percaya GST ke SST, yang kita fikir adalah mana yang paling boleh murahkan harga barang. Maksudnya apa? Kita nak fikir kita bukan fikir pasal mana yang boleh menjamin ekonomi untuk negara. Sebab tu tak mana ada mana-mana kerajaan yang berani untuk naikkan harga apa ni pendaftaran dekat hospital kan. Kita bayar RM1 je kan masuk hospital kan. Kenapa tak berani naikkan? Ya. Kita ambil kes tabung haji je lah. Tabung haji naikkan sikit je, habis gaduh kita. Sebab kita ni lebih fikirkan kita dapat untung apa. Takkan lupa yang Saudi dah naikkan kos tu. Kan? Dan takkan lupa yang kos hospital dah semakin meningkat. Dan kita bawa banyak doktor, kalau anak-anak perempuan ada doktor kan. Berapa ramai doktor yang tak dapat placement lagi sebab tak ada hospital baru. Sedangkan nisbah doktor dengan per community tu tak cantik lagi. Kita tak ada hospital. Kenapa tak ada hospital? Tak ada duit. Kenapa tak ada duit? Dah RM1 je bayar masuk hospital. Kan? Ini simplistik punya formula lah kan. Tapi itu antara yang disebutkan. Sebab kita, negara kita tak ada duit. Inilah rasuah semua tu of course lah kan. Tapi satu sudut yang kita boleh ambil, kita bayar RM1 saja masuk hospital. Dan kita harapkan KKM ada duit untuk bina hospital baru lagi. Itu benda tak adil kepada hospital. RM1 sejak berapa banyak masa perempuan masa kecil dulu RM1 kat aku tak tahu kan. So banyak topik lagi dan benda tu jadi barah. Rakyat suka utamakan perut sendiri, menyebabkan wakil rakyat pun akan utamakan tembolok sendiri juga. Dan dia tahu kalau dia utamakan negara ni mungkin rakyat tak suka dia. Rakyat suka orang yang memberikan kepentingan kepada diri mereka as individu. Dan ini satu kitaran yang sangat mematikan negara ni. So, itu berbeza dengan Gaza. Macam mana 2.1 juta boleh berkumpul di satu tanah yang sangat sesak, tapi mereka percaya kepada Hamas, mereka masih stay duduk di Gaza, dan walaupun bertahun-tahun dah diserang dan sebagainya, kerana mereka ada standard kehidupan yang berbeza dengan kita. Okay. Dan poin ni, kalau saya boleh ambil satu poin sejarah, actually, Gaza ni pernah diperintah oleh Fatah. Okay. Dan selepas perjanjian Oslo, itulah permulaan Fatah dihalau keluar daripada Gaza, dan Gaza ni dah tak ada PA dah, dia ada Palestinian National Authority. PA ni pun PA lah, dia semua sebut PA, Palestinian Authority kan. Sekarang ni PA tu ada dekat West Bank je, tak dekat Gaza. Sebab dihalau. Sebab mereka sebenarnya tak suka approach Fatah yang telah memakan Palestin. Dengan maksud, sebelum kita tak puas hati dengan Hamas, orang Gaza telah bagi tahu jawapannya. Mereka nak Hamas yang pimpin mereka. Sebab Hamas saja yang boleh mewakili cita-cita mereka. Dan Fatah tak mampu untuk mewakili lagi. Dan kita boleh empathy juga pada Fatah kerana mereka pun pressure dengan apa yang berlaku. Pressure. Okay. Okay. Soalan lagi. Jika keadaan yang sama berlaku pada Malaysia, adakah kita akan setirkan atau kita lari? Ini soalan yang real tau. Sebab tu kadang-kadang orang yang semangat sangat cakap, Malaysia ni tak hantar tentera, kenapa? Kadang saya nak jawab je direct pada diorang ni kan. Kamu tu bersedia tak jadi macam Gaza? Kamu yang suruh Malaysia hantar tentera ni, berani tak jadi macam Gaza? Sanggup tak duduk kat Malaysia lagi kalau Malaysia kena serang? Sebab yang berlaku kat Gaza benda tu. Bila mereka angkat senjata kepada penjajah, semua akan diserang. Diorang tak nampak dah mana satu Qassam, mana satu civilian. Semua dibunuh kan. So yes, itu soalan yang legit. Kita akan setia kat Malaysia ataupun larikan diri. Which is most likely kita akan larikan diri lah. Sebab selama ni pun kita pentingkan diri kita kan. Bukan pentingkan Malaysia. So Malaysia ni hancur dan tak pi kan. Kita lari dalam ramai.
Dari mana tak tahu. Okay. Adakah kita milih sebelum terima kasih? Terima kasih. Mana lagi soalan. Okay. Mana ni? Masing-masing luar perasaan ya. Luar perasaan dia tak apa. Uh, Dah lama tu Ustaz tak ni Ustaz untuk bincang dengan Ustaz sekarang. So hari ni kita ada masa dalam kelas Ustaz tu kita Mana ada macam soalan official tu? sikit. Ada. Ada soalan. Syarif Faiz daripada FB Saya terus sini boleh? Masyidah? Okay. Ada juga kelas Sila, Ustaz sila, yang sila. saya agak terlebih memberi liputan tentang keajaiban berguna dengan maklumat Islam. Mereka mendapat maklumat first hand dengan membaca langsung dari sumber bahasa Arab dari Islam. Keajaiban. Saya tahu siapa yang duk sebar-sebarkan keajaiban ni. Ada kat TikTok tu ustaz-ustaz yang saya macam saya sebenarnya seorang yang okey, saya nak check bila nampak ustaz-ustaz yang suka sebut pasal sejarah, sebut pasal isu-isu perang ni. Saya nak tahu lah kan dia sebut apa. Dan bila saya tengok tu, saya akan je lah kan. Dengan maksud uh, macam nak petakan benda ni Okey, dia boleh berlaku. Keajaiban boleh berlaku. Dan ada banyak berita waktu kes di Taliban dulu pun ada berlaku kes yang sama. Bila perang di Iraq, Afghanistan. Jom kita letak macam ni. Keajaiban tu milik Allah Ta'ala. Allah yang bagi. Allah bagi atau Allah tarik. Tapi akhirnya yang akan dinilai sebagai perjuangan adalah apa yang kita manusia buat. So saya tak tahu kenapa orang bersemangat nak cerita pasal keajaiban ni. Kalau tujuannya adalah supaya menaikkan semangat mereka untuk berkorban, berjuang untuk Gaza, then okey, bagus. Tapi kalau cerita keajaiban ni dengan tujuan untuk berseronok-seronok dan berlebihan pula, sebab saya tahu ada orang yang suka berlebihan cerita pasal keajaiban ni. Satu kuliah tu cerita pasal keajaiban saja. Padahal dalam Perang Badar tu, cuba tengok Perang Badar. Okay, Perang Badar ni cerita pasal malaikat datang dalam Quran. Cuba tengok surah Al-Anfal. Cerita pasal bantuan Allah Ta'ala tu semuanya datang selepas semua persediaan dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi dah betul-betul syura dengan sahabat nak pergi ke tidak ke Badar ni, kita pergi. Nabi buat persiapan, Nabi round, Nabi tengok, Nabi riki kawasan perang tu macam mana, Nabi pilih nak duduk dekat dengan telaga, dengan kawasan yang ada air sebagainya kan. Dan barulah datang ayat yang Allah sebut apa? Idh ghashiyikumun nu'asa amanatan minhu. Sampai ke hujung itu. Bi alfi minal malaikati murdifin. Dan semua ayat yang cerita pasal ribuan malaikat turun, Allah turunkan hujan, itu semua datang selepas persiapan. Dengan maksud apa? Allah akan beri kalau Allah nak beri. Tapi itu bukan yang kamu perlu berikan tumpuan. Yang kamu perlu berikan tumpuan kepada sebagai seorang manusia adalah buat persiapan, berusaha, strategi. Buat sesuatu. Bukan over sangat, obses sangat dengan keajaiban ni. Yang sebenarnya itu adalah hak mutlak Allah Ta'ala. Apa yang kamu dapat? Kalau betul cerita tentang keajaiban ni boleh menyebabkan kita semakin banyak sumbang duit pada Gaza, dan bagus. Tapi setakat yang saya tengok, kesan kepada cerita keajaiban ni adalah kita tenganga je lah. Tenganga kagum. Tapi apa ekstra yang kita dapat? Saya harap benda tu betul-betul boleh membantu kita untuk berjuang untuk Gaza. Tapi kalau benda tu sekadar untuk rasa macam seronok dengan cerita-cerita hebat, then macam mana faedahnya? Kat mana faedahnya yang kita nak tuai daripada cerita-cerita tu? Sedangkan itu bukan cerita utama pun dalam Perang Islam. Dalam Perang Islam, cerita utamanya adalah persiapan Nabi. Usaha sahabat. Strategik. Itu yang dibincangkan. Sebab pahala kita dapat dari situ. Kita tak dapat. Para sahabat bukan dapat pahala daripada malaikat turun tu. Malaikat turun tu Allah nak tolong. Kan? Tapi pahala yang sahabat dapat ketika mereka thiqah dengan Allah Ta'ala, ketika mereka sudi berkorban, berjuang, itu pahala, sumber pahala. Okay? So nak kena faham letak duduk keajaiban dan sebagainya. Apatah lagi kalau macam soalan Puan Azimah ni kan. Betul ke cerita tu? Itu satu lagi soalan yang paling real lah. Betul ke cerita tu? Abu Ubaidah tak ada cerita benda tu. Maksud saya, Abu Ubaidah dia cerita apa? Dia banyak berikan harapan. Dia tak ada cerita semalam malaikat turun bersama dengan kami berperang. Tak ada. Saya tak pernah langsung ikuti setakat saya ikuti Abu Ubaidah untuk kes sejak 27 hari bulan itu. Tak ada langsung keluar daripada mulut Abu Ubaidah cerita pasal malaikat datang turun bersama dengan kami. Tak ada. Yang ada adalah diberikan keyakinan untuk terus berjuang. Dia berikan harapan untuk terus berjuang. Itu yang penting. Okay? Bukan cerita pasal keajaiban yang saya tak tahu sama benar atau benar itu soalan lain. Apa kesannya? Itu benda lain pula. Ya.
Sebab macam bila orang sebut pasal mimpi jumpa Nabi kan, saya rasa itu antara dalam dunia sirah ni antara benda yang sesuatu yang orang suka gunakan juga. So apa faedahnya? Kalau kamu cerita kat orang pun, itu kelebihan untuk kamu dan kamu nikmatilah benda itu. Tapi kenapa kamu nak cerita kat orang? Kalau bukan kerana kamu nak orang kagum dengan kamu. So cerita paling mudahnya adalah kamu nak orang kagum dengan kamu dan kamu akan dapat kelebihan daripada benda itu. Saya akan cakap dengan direct macam tu je lah. Ya. So sebab tu cerita mimpi jumpa Nabi ke apa, itu kelebihan masing-masing. Silakan nikmatilah benda tu. Tapi bukan untuk kita berbangga-bangga dan buat orang bangga dengan kita pula. Ya. Apa faedah pada orang lain? Kecuali kalau dia boleh menyebabkan orang lain boleh bertambah keimanan pada Nabi. It's okay. Ya. So keajaiban ni bukan benda yang paling utama. Kalau saya rajin tulis. Saya ni menulis, saya ni ada satu masalah. Bila menulis ni saya macam high expectation pada diri sendiri. So saya takut biasanya saya akan akhirnya tak jadi tulis. Macam tu lah. Lepas tu macam lambat menulis. Cakap ni boleh cakap dia. Terima kasih cadangan untuk menulis. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih. Kita kena sambung sisi kedua ni Pak Gaya next class pun. Habis lagi kita punya perbincangan ni Ustaz. Yep. Saya kuliah saya pun nak restart balik masuk kitab pun tak start lagi sebab isu Palestin. Sebab dia macam tak boleh lama nak dah stop. dia tak stop tapi dia macam setiap kuliah ni cerita pasal Palestin. Oh, Saya macam bila nak start kitab balik kan. uh-uh. Itulah tengah-tengah bagi peluang untuk Palestin dulu lah. Kemudian insya-Allah. Terima kasih. Dah lama sangat dah. Terima kasih semua. Allah. Alhamdulillah Ustaz, kita rasanya apa perbincangan kita pagi ni rasanya sampai dah matlamat kita kan, yang kita nak sebarkan benda yang konspirasi, teori dan macam-macam lagi kan. Bukan apa Ustaz, bukannya kita baca pun, sebenarnya kita baca poin-poin saja kan, tengok, tapi sebab kita nak, sebab dia upkan perkataan sikit Wahabi, sikit ada Wahab kan. Jadi macam kita macam tak ada point nak cakap lagi dalam benda tu. Sebab yang bukan yang share ni pun, sahabat ni saya nampak dekat Facebook saya tu, dia bukan calon-calon orang yang educated jugalah kan. Jadi saya macam apa aku nak cakap ni kena dengan dia kan. Tapi sebab fikirkan tak ada campur lah. Okay lah, kita stop, kita relate benda ni sebentar. Sebab kalau kita faham tetapi sebabkan benda ni sebab tengah nak pasal Palestin. Jadi kok mana pun nanti takut jadi perbalahan lah kan. Jadi saya ambil sikap untuk, saya ada ustaz, saya bincang ustaz, kita ada grup, kita bincang grup kan. Jadi kat sini lah kita bincang benda tu semua kan, insyaAllah. So Ustaz, alhamdulillah Ustaz, atas ilmu sampai pagi ni, kali ikutkan banyak soalan. Nadi juga bertanya, kenapa Gaza? Kenapa Islam Gaza saja? Kenapa tak tempat lain kan? Tapi tak perlu Ustaz, insyaAllah nanti kita sama di sesi akan datang lah. Sekarang hampir jam 12. Jazakallah khairan kasih Ustaz atas keberadaan pagi ni. Kita tak buka topik pasal muslimat kepada muslimat, kata ni kita buka pasal Gaza juga, insyaAllah. Masanya benda ni kena kita bincang, kena beritahu kat orang kat luar sana yang kita ni sebenarnya isu Palestin ni bukan isu main-main lah, bukan isu teori-teori ke, bukan konspirasi, tak. Satu je nampak kan, Allah bagi kita peranan kita sekurang-kurangnya kita berdoa. Kadang kita sekurang-kurangnya berdoa. Kadang-kadang kita fikirkan, memang kadang-kadang tengok video tu pun takut Ustaz, ngeri semua kan. Tapi disebabkan kita rasa tak ada apa di tangan kita sekarang. Kita jauh berdoa dan juga sedikit bantuan lah. Kalau boleh mampu nak keluarga RM, silakan. Kena bantu RM kan. Prioritas malam kita dah terabur dengan Ustaz Nazri surah Al-Ahzab kan. Jadi kau sukalah nak konspirasi ke apa-apa sekali, tapi kita sekarang kena target sendiri. Macam saya Ustaz, macam grup Gaza saya tu Ustaz, memang kita deal direct dengan orang Palestin. Dia bagi tahu kenapa, sebab kita bangkit ke isu kenapa Hamas minta tolong dengan Syiah, minta tolong dengan Yaman semua kan, tahu kan. Tapi dia katakan itu saja yang mereka ada, dan sedang bagi tahu yang mereka belajar untuk buat trauma tu dari negara bukan Islam. Dia belajar di Vietnam, macam cara nak tolong tu semua kan. Alhamdulillah Ustaz. Jadi ilmu kat situ. Kasih Ustaz, minta maaf bebel pula lagi kan, kalau nak tutup bebel lagi. InsyaAllah kita jumpa sesi akan datang. Dengan itu kita sesi kita dengan tasbih kepada juga Assalamualaikum.
Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua sebab-sebab